Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Cikgu Nasir dan seluruh para jemaah muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi ini dan juga yang ikuti kita secara live ni. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi lagi kesempatan untuk kita sambung balik lah. Dulu cita-citanya untuk habis sekaligus lah, tapi heret punya pasal jadi down 2 kaedah saja, sedangkan kita ni 4 kaedah saja. Cuma kita oleh kerana kita baca sekali dengan dengan syarah dia jadi panjang sikit. Biasanya saya baca kaedah saja, tak, jadi mungkin boleh habislah dalam sehari ataupun sepagi. Tapi oleh kerana kita baca juga manfaat-manfaat yang disebut oleh Syekh Almarhum bin Baz rahimahullah ta'ala, jadi panjang sikit. Kesimpulannya kita kata 4 kaedah ni kaedah yang penting untuk kita tahu bagaimana seseorang tu dia boleh terlibat dengan syirik. Dan kadang-kadang tanpa memahami 4 kaedah ni, orang tak sedar pun bahawa dia buat syirik. Tak sedar. Sedangkan dia berasa dia seorang Muslim, sedangkan dia berasa dia pergi haji semua, pergi umrah, tak meh nak tahu dia pergi umrah. Tapi dalam masa yang sama dia buat benda-benda yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin Mekah dulu. Pun begitu, kita tidak kata dengan kita ngaji sebab ada orang menimbulkan syubhah. Bila ngaji perkara arba' ni, maknanya menganggap orang Islam ni kafir ataupun menganggap orang Islam ni syirik. Satu, syubhah yang ditimbulkan. Kedua, bila kita akan masuk kaedah yang keempat lagi, maknanya menghalalkan darah orang Islam. Tak ada, itu semua syubhah kita kata. Kita tidak pernah mengaji akidah ni sampai tahap kita mengkafirkan orang Islam, tidak. Kita tidak pernah pun mengaji akidah ni sampai tahap kita menghalalkan darah orang Islam, tidak. Tapi yang pasti kita mengaji ni untuk kenal sungguh apa itu syirik, dan kita tak nak terlibat dengan perkara syirik. Mana-mana orang yang terlibat dengan syirik, dia tak dikira Islam dah. Kalau secara betul, sahih sebagaimana yang disebut dalam poin-poin yang kita dah ambil ataupun yang kita akan ambil dalam 2 kaedah ni, tak, maka jelas dia syirik. Cuma atas kita individu ataupun sebagai orang biasa, orang awam ni, kita tak boleh letak dia ni, si A ni syirik, si B ni tak boleh. Itu kita serah kepada orang yang berautoriti. Kita, hatta kita sebagai ustaz sekalipun, malah kita sebagai orang awam, kita tak ada autoriti tu. Kita tak boleh nak tahu si A ni dah syirik, memang ahli neraka dah. Mana boleh. Tak. Tapi kita dituntut untuk belajar mengenali apa itu syirik. Macam mana orang boleh terlibat dengan syirik ni, semua benda yang kita kupas, dan inilah yang dibincangkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang anggap dia ni menghalalkan darah Islam, yang orang anggap dia ni telah mengkafirkan keseluruhan orang Islam. Tidak sama sekali. Kalau kita baca poin-poin dalam mana-mana tulisan dia, tulisan dia terlalu ringkas. Tak ada lah kata dia kara koksi sekali, tidak. Tulisan-tulisan, kalau kita baca tulisan tak ada tulisan yang berjela-jela dia. Dia hanya beri poin-poin penting saja untuk memahami, khususnya dalam bab perkara akidah. Secara ringkas kita ambil kesimpulan dah. Kita ambil kaedah pertama dulu dah. Kaedah pertama kita kata orang musyrikin zaman Nabi hari itu, mereka ni walaupun Allah label dia syirik atau musyrik, walaupun Allah Nabi sendiri sebut dia ni sebagai musyrik, dalam masa yang sama dia akui ketuhanan Allah. Hak ni kena ingat. Jangan kita kata orang syirik ni dia tak percaya terus ke Tuhan lah. Dalam keadaan dia syirik, dalam masa yang sama dia percaya bahawa di sana adanya zat yang maha agung, Allah, yang mentadbir dan mengurus alam. Kita dah baca pelbagai dalil-dalil yang dikemukakan oleh
tuan pengarang kita ni. Tak? Jadi itu benda pertama. Orang syirik ni dalam masa sama dia boleh juga. Maknanya dia percaya ke Tuhan, dia percaya kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia memohon kepada benda lain, dia menyembah benda lain. Tak? Itu juga dikira sebagai syirik. Itu kaedah pertama. Ada pun kaedah kedua, orang yang melakukan syirik, Hanisa sini syubhah dalam kaedah kedua ni sebenarnya. Tak? Orang yang melakukan syirik ni, dia kata dia tak syirik, dia tak sembah benda ni. Cuma tujuan dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Cuma tujuan dia nak dapat syafaat. Dia buat benda ni. Dia cari lah. Kalau orang dulu mana dia buat patung, dia buat apa? Dia kata la na'buduhum. Tu syubhah orang hak Allah sebut dalam Quran. La na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Lah, ada asal dia. Kita sembah Allah juga. Dah ni patung patung ni untuk dekat kita dengan Tuhan. Kita jauh. Kita seorang yang zalim, kita seorang yang pendosa. Jadi patung ni dia nisbah kepada orang soleh. Ni orang juruh, orang dekat dengan Tuhan. Jadi kita nak dekat dengan Tuhan, guna kabel dia. Itu alasan orang dulu. Alasan orang zaman ni dengan kaedah yang kedua ni, dia timbul syubhah lagu mana? Dia kata kita tak sama dengan hak Tuhan sebut dalam Quran ni. Nampak tak? Ni kita jumpa mana-mana pun hak yang orang kata ghulu dalam puja kubur ke apa, kita tak sembah ni dia kata. Sebab dalam ayat Allah kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia terjemah guna ayat ni. Kami tidak sembah mereka, melainkan sembahan kami ni untuk dekatkan kami kepada Allah. Faham? Itu syubhah yang dia buat. Sedangkan ayat difahami, mereka ni memang anggap dia tak sembah ni. Tak? Dia buat ni untuk dekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah kata itulah sembahnya. Faham tak? Kebelik kita sebut. Dia buat alasan, orang dulu patung tu memang dia sembah. Dia sembah patung. Ma na'buduhum tu bukan menafikan sembah dia tu. Cuma dia sebut kita tidak sembah, melainkan kita buat ni sembahan untuk dekatkan diri kepada Allah. Faham? Itu hak dia tafsir. Geng-geng yang menimbulkan syubhah dia tafsir gitu. Golongan dulu orang sembah patung ke, orang puja benda. Tak. Dia sembah sungguh. Dia sembah patung tu untuk dekatkan kepada Allah. Kita dengan kubur, kita tak sembah kubur dia tu. Kita cuma ambil berkat je kubur. Kita cuma minta syafaat je. Sedangkan perbuatan tu lah sembah. Hak ni yang Tuhan sebut dah ni. Dan inilah kaedah yang mesti orang Islam kena faham. Sebab tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia wari kaedah asing pula. Padahal benda ni dia sebut dalam kitab Tauhid. Dia sebut dah dalam usul salasah. Tapi dia wari, dia pecah, dia wari asing sini 4 kaedah ni kena faham. Sebab dengan 4 kaedah ni orang celaru, orang ada syubhah di sini. Nampak tak? Jadi ini 2 kaedah pertama yang dah kita ambil. Pertama kaedah pertama tadi, dan kaedah kedua ni makna ini syubhah yang ditimbulkan kepada masyarakat yang terkeliru dalam akidah ni. Baik, kita pergi ke kaedah yang ketiga pula, insya-Allah. Lepas tu kalau ada masa kita bincanglah balik tak. Kaedah yang ketiga dan keempat ni, keempat pendek je tak, ketiga ni panjang sikit. Okey. Qala al-muallif rahimahullah wal qa'idatu tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara fi unasin mutafarriqin fi ibadatihim minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya. Dia kata dalam kaedah yang ketiga, kata Nabi SAW telah muncul, telah zahir pada masa manusia berpecah belah dalam bab ibadah mereka. Macam-macam pasal penyembahan yang ada di zaman Nabi. Di kalangan mereka ada yang menyembah malaikat, seru malaikat. Dan mereka menganggap malaikat ni anak perempuan Allah. Anak perempuan Allah. Cuba tak muka surat 87 kan. Kita terus pergi ke bahagian syarah kan. Kita nak baca matang saja, depan tu dia matang saja dah.
Kita pergi ke belakang. Belakang tu dia sekali syarah lah tu. Muka surat 87. Okey. Di kalangan mereka beribadah kepada malaikat. Gua ni ibadah kepada malaikat, dia seru malaikat. Dalam doa, dalam hajat mereka seru malaikat. Dan mereka jadikan malaikat ni perantara dia dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab malaikat ni anak puan Tuhan kan. Guna kabel malaikat dekat sikit. Ni penyembahan yang dia buat. Gua ni penyembahan dia buat, dia seru malaikat. Seru tu sembah, seru tu ibadah. Dan kaedah ni kita kira masyarakat kita perlu sangat-sangat tahu. Sebab tanpa kaedah ni lah kita tengok biasa je dalam masyarakat. Nyanyi Arifna ya Rasulullah tu biasa sahaja. Bukan orang awam kan, ustaz pun relax je. Dia kata apa salahnya? Dia kata. Nampak? Sebab apa? Dia hebat ni. Dia anggap benda tu biasa. Malah benda tu boleh gugur akidah dia bila dia beriktikad bahawa Nabi boleh tolong. Nabi dengar seruan dia tu. Bila dia kata Arifna ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Ada seorang kita pernah dengar seorang ustaz, dia sebut dia timbulkan syubhah lah ke mana. Dia kata kami sebut begini ni untuk minta akhirat besok, dia kata. Kalau itu ucapan dia, kalau betul gitu perbuatan, kita kata mungkin boleh terima lagi. Tapi kefahaman orang awam bila dia sebut minta tolong dengan Nabi ni, minta tolong hal dunia dia. Ini jelas kata tu. Tak, dia ada masalah ke, dia kena covid ke apa, dia pun sebut Arifna ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Benda ucapan ni, inilah ibadah kita kata. Menyeru nama Nabi secara raib, sedangkan seru-seru doa-doa ni hanya kepada Allah. Malaikat kita lah seru. Di kalangan musyrikin Mekah ada yang beribadah menyembah malaikat. Memohon syafaat, bertawassul dengan malaikat dan sebagainya. Ini kita kata apa yang dilakukan oleh sebahagian musyrikin ketika Nabi zahir pada masa itu. Wa minhum may ya'budul anbiya, dan ada di kalangan mereka menyembah Nabi. Siapa sembah Nabi? Kristian. Sebahagian daripada Yahudi yang menganggap Uzair bin Allah. Ini satu puak. Satu puak beribadah kepada malaikat, satu puak beribadah kepada Nabi. Guana dia ibadah kepada Nabi, dia berdoa sebut nama Nabi, dia seru nama Nabi. Dia memohon hajat semua benda dengan Nabi belaka. Dia menganggap Nabi dia mendengar seruan dia, boleh tolong dia dan macam-macam. Inilah ibadah kita kata. Wasalihin, dan ada sebahagiannya beribadah kepada orang soleh. Orang soleh ni kita kata wali lah. Tu wali. Hak ni awal-awal dulu, zaman Nabi Nuh AS dah wujud dah. Golongan penyembah orang soleh. Dia menganggap orang soleh ni ada keramat dia. Dan keramat dia tak habis. Mati pun keramat dia hidup lagi. Ada seorang ustaz tu kata dah, orang Tok Wali ni masa mati dia banyak lagi masa. Pening kita dengar. Pelik dan dia menganggap Tok Wali ni mati dalam kubur dia semayang. La ilaha illallah kita kata. Ada lagi ke syariat semayang ni? Ada lagi ke? Dia kata orang soleh ni dalam kubur lah dia free. Jadi banyak masa dia boleh tolong kita. Nampak tak? Sedangkan benda ni lah Nabi mari itu. Hak ni lah hak Nabi perangi sungguh-sungguhnya. Supaya orang kembali beribadah kepada Allah. Seru-seru Allah. Tak? Tiba-tiba kita ajar masyarakat seru tu ni. Buat apa jadi gini semua? Buat apa? Tak? Kalau orang awam cakap kedai kopi lain cerita. Ni kita cakap di meja kuliah. Platform agama kita cakap, ajak orang awam seru tu ni. Benda bukan cakap khilaf bab batas semayang tak batas semayang. Tapi cakap bab akidah. Boleh dia sembang gitu di dalam platform agama kita kata. Ada di kalangan mereka menyembah orang soleh.
Ha. Kalau zaman Nabi itu, siapa orang soleh yang disembah? Lat. Al-Latta tu orang soleh asal dia. Soleh lagu mana Al-Latta ni? Kalau kita baca sejarah, Al-Latta ni seorang penyumbang besar di Mekah dulu. Mana-mana orang mari haji di Mekah, dia lah yang taja sponsor makan, sponsor air, sponsor minum. Sehingga sebut orang agak kenal belakang Al-Latta ni. Takdir Allah mati hamba Allah ni. Lepas mati orang sebut lagi kebaikan dia. Sebab dah orang Arab ni, keseluruhan Arab ni, siapa ke Yaman, siapa ke Syam tu, memang dia pergi buat ibadah haji ni. Kerana dah seruan Nabi Ibrahim yang Allah sampaikan ke seluruh Jaziratul Arab. Semua pakat mari buat haji. Beribadah sebagaimana manasik yang diajar di Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Salah seorang penyumbang pada kerja haji ni, Lat nama dia. Mati dia, orang dulu pun buatlah tugu peringatan kita panggil. Inilah orang baik, juruh, tolong semua orang haji mari sini, semua dia tanggung. Sepanjang kerja haji, manasik haji di Mekah ni, duduk bawah tanggungan dia. Dia taja belaka. Bagus, soleh sungguh. Mati dia buat tugu, dia buat patung. Lah sekali ni sembuh. Mula-mula minta berkat, minta syafaat dan sebagainya. Lah dia sembuh, dia puja patung Lat. Siapa Nabi ada, patung Lat ni masih ada lagi. Patung Lat. Tu orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Ada di kalangan mereka memang sembah batu, sembah batu, sembah kayu. Benda sembah kayu. Sembah kayu, dia panggil salah satu benda yang dia puja Zatu Anwar. Pokok sidir yang dikenali sebagai Zatu Anwar. Gua ada Zatu Anwar ni. Ni kita rasa di alam Melayu kita mungkin ada kot. Zatu Anwar ni tepat pokok, dia gantung senjata untuk ambil semangat. Itu lagi. Dia gantung senjata, sebelum perang, dia perang gantung senjata. Supaya dengan gantung senjata ni boleh semangat, tak kalah dalam perang. Ada tak nyakit ni dalam Melayu? Ada. Semua. Kayu kokar, kayu apa? Kayu kokar tak laku lah ni. Dia makan 10 riyal suti, orang tak beli. Dulu berapa riyal dulu? Sama-sama ayah kita tuk kita tak. Orang Pakistan dia bisnes besar kayu kokar ni. Tak? Pembeli utama siapa? Melayu kita. Oh, balik. Di Terengganu tu ada kalau kita kenal. Siap dia buat minyak kokar. Minyak kokar. Oh, ni mujarak ni minyak kokar. Macam-macam pesan tak? Zatu Anwar. Kalau di Terengganu tu kita ada, mungkin orang kenal belaka Kija. Kenal. Awana Kija kenal. Benda Kija ni asal dia pokok besar. Pokok tempat orang muja lah dulu. Orang tu dulu kita, benda dia panggil buah acok lah apalah. Di pokok ni. Ni zaman Nabi tu dia panggil Zatu Anwar. Ni ada di kalangan musyrikin Mekah pada masa itu. Wal ahjar, dan juga sembah batu. Wa minhum man ya'budu syams wal qamar. Ada di kalangan mereka yang memuja matahari dan juga bulan. Ada juga pasal itu. Dah benda kaedah kita ambil. Wa qatalahum Rasulullah wa lam yufarriq bainahum. Rasul perangi belaka pokok ni. Hak sembah patung ke, hak sembah batu ke, hak puja orang soleh ke, puja Nabi. Nabi pukul kata. Geng-geng yang menimbulkan syubhat ni, dia kata ni halal darah orang Islam. Dia kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghalalkan darah orang Islam sebab dia ajar walam yufarriq bainahum. Nabi perangi belaka pokok ni. Betul tak kaedah ni kata? Betul lah ni. Siapa? Kita bukan perang orang Islam, kita perangi syirik yang dilakukan. Tak kira mu siapa pun, mu tok lebar ke, mu siapa ke. Hatta mu tok wali sekalipun, kalau membuat benda syirik yang bercanggah dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW, kita kena perangi. Ini dipanggil al-wala' wal-bara' dalam Islam. Tapi kita tak ajar masyarakat supaya mengkafirkan orang. Oh, dia ni kafir, dia ni syirik. Dah, nanti dulu. Kita belajar hukum ni. Kita kata orang buat lagu ni, orang puja lagu ni, orang seru nama ni, dia boleh jadi syirik. Tapi si pelaku nanti dulu, jangan kita cok selalu.
Ni dua benda yang berbeza dah. Sama dululah. Tak, zaman-zaman isu politik kafir mengkafir dulu. Sebenarnya orang yang mula-mula bawa isu ni antara yang famous Fadil Tok Guru jadi kita lah tak, yang kata begini tak boleh jadi kafir. Sebut hukum dan benda ni adalah kita. Tapi pergi sembang kedai kafir, orang kafir. Tu masalah. Kita pun benda yang sama kita bincang ni. Isu syirik ni isu benda berlaku dalam masyarakat. Kita tak boleh nafi. Tak, kita tak boleh nafi. Perbuatan-perbuatan amalan-amalan syirik ni masih ada di kalangan masyarakat kita. Tapi kita atas dasar orang awam ni, hatta kita saya sendiri pun saya tak kacau, kita tak boleh letak. Kita buat contoh macam dia ni, ni syirik ni, dia ni, dia ni syirik lah ni, tak boleh. Hak ni kita serah kepada orang yang berautoriti, pejabat agama ke, tak? Jabatan mufti ke, dia yang meletakkan. Kita ambil isu ayah ping dulu. Siapa letak? Siapa pergi nisbahkan dia ni dah sesat? Kita sebagai ustaz yang ngajar, kita boleh sebut je kemungkaran, tak? Perbuatan-perbuatan salah yang dia buat. Ping ni, dia buat gini, kita boleh sebut. Tapi letak betul sesat, terkeluar pada ajaran ahli sunnah ke apa, hak ni bukan kerjaan kita. Jadi ni benda yang sama kita kata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia sebut benda ni tak, ketika masa dia dah dapat menguasai, kita kata tak, wilayah tak, dia dapat kuasa. Bila dia dapat kuasa, dia buat. Dia buat. Cuma orang fitnah lah, kata dia bunuh habis ulama'-ulama'. Kita aja dengar tak, dia bunuh ulama', dia bunuh. Tuwi kok senarai ulama' dia bunuh tu. Tuwi so. Siapa kok dia bunuh? Dia ukur pacung ke apa? Dia perangi apa ni, syirik yang berlaku. Dan memang kalau kita baca sejarah, memang syirik berleluasa di bumi Mekah Madinah ni. Berleluasa. Okey. Walam yufarriq bainahum. Nabi tak beza-bezakan ni. Semua Nabi tak. Puja Nabi tak apa. Kita tak perangi puja Nabi. Tak, Nabi perang juga. Ni puja orang soleh tak apa. Kita perang hak puja batu, puja kayu je. Tak. Nabi sama katakan ni perbuatan telah membatalkan tauhid dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dalil yang Syekh beri, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluh lillah. Allah perintah kepada Nabi dan perangilah mereka. Siapa ni? Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak berlaku lagi fitnah. Fitnah sini ni bukan fitnah orang ni. Tak, orang Melayu kita bila sebut fitnah, dia wari dalil selalu al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bukan fitnah sini asyirku. Diterjemah fitnah sini syirik. Tak? Benda yang membatalkan tauhid. Allah kata perangilah mereka sampai bila? Sampai la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sehingga dihapuskan fitnah syirik ni dan sehingga agama itu milik Allah secara mutlak. Lepas tu Syekh Mu'ari dalil-dalil bagi penyembahan bulan, matahari dan bulan tak? Antaranya wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Allah kata di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyams, jangan kamu bersujud kepada syam. Benda maksud bersujud sini beribadah. Tak, buat ibadah kepada syams, matahari. Wala lil qamar, dan jangan beribadah, jangan bersujud kepada qamar. Wasjudu lillah, sujudlah kamu hanya kepada Allah dalam beribadah lah. Alladhi khalaqahun, sebab Allah lah yang mencipta tadi matahari, bulan, bintang dan sebagainya lah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika sekiranya benar-benar mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dari malaikat pula, wala ya'murukum an tattakhidul malaikah wan nabiyyina arbaba. Dalam surah Al-Imran. Dan dia wala ya'murukum, dan dia tidak menyuruh kamu menjadikan malaikat dan para malaikat dan para nabi ini sebagai arbab, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Dari Nabi Isa, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ni
Allah sebut dialog Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Tak, di akhirat besok. Allah kata, wahai Isa ibnu Maryam, mu ke suruh orang tak menjadikan mu dan umatmu sebagai ilahain. Ilah, tempat gantung, tempat puja, tempat seru. Dan memang ini adalah antara fitnah yang terbesar tak, dalam dunia, menjadikan Nabi Isa sebagai seruan dan pujaan. Orang Kristian sehingga hari ini, kalau dia berdoa, dia tak berdoa kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia beriman adanya Allah. Orang Kristian bukan tak percaya Allah ada, tapi dia hanya berdoa kepada Isa. Sebab apa? Poin tak ada, poin tak boleh doa direct. Tak sapa. Dia kena melalui Nabi Isa juga, kena guna kabel. Baru sapa. Dan nyakit ni ada sebahagian di kalangan umat Islam ada nyakit ni. Bagi dia berasa kalau doa sebut nama Allah saja tak sapa, tak jejak. Dia mesti melalui sebut nama wali dulu. Setengahnya pakai jah. Seolah bagi dia doa direct Tuhan ni tak sapa makam kita. Tak sapa makam. Kena guna kabel lain, kena guna jah. Jah ni tahu tak benda? Jah ni kedudukan. Benda pakak kita kira tak? Ada di antara doa-doa yang dibawa, yang dikarang, yang direka, dia berdoa dengan jah. Ada berdoa dengan jah Nabi. Ada berdoa dengan jah-jah orang soleh. Tak? Kedudukan dia panggil. Kalau kita di Terengganu, di Kelantan ni, setakat kita duduk sini berapa tahun, kita tak payah dengar. Dah tahu lah sebab kita duduk Pulau Melaka. Tapi kalau di Terengganu kita banyak ada ni, dia panggil Terohim. Kan ada di Kelantan kita ni. Tahu tak Terohim? Dah agak sangat kena pergi Terengganu tak? Terohim ni dia baca sebelum azan subuh. Terengganu dia panggil Terohim. Bahasa asal dia tarahum. Dia baca kau ni, ya arhamar rahimin irhamna. Ada kau ke? Orang sebut gitu baru kena tak ada masalah tarahum tu tak. Ya arhamar rahim. Tapi belakang-belakang benda dia sebut. Bijahi Abi Bakrin tak. Bijahi Umar bin Khattab. Semua doa seru nama seru jah lah tu lah. Okey, ulama bincang jah Nabi ni ada khilaf. Ada sebahagian kata khilaf lagi jah Nabi. Walaupun kita kata tak pernah Nabi ajar pun cara berdoa lagu tu, sebut jah dia. Kedudukan Nabi kita doa. Gua ni maksud doa, ya Allah, ampunilah aku dengan kedudukan Nabi-Mu. Maknanya dia guna perantara kedudukan. Hak ada dalam kaedah tawassul doa ni sebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Tak. Ighfirli. Tu cara dia, tapi dia tukar nama Allah tu, dia tukar dengan jah Nabi, kedudukan Nabi. Okey, kedudukan Nabi kita kata adalah sikit khilaf. Apa? Dah kedudukan orang lain habis anak beranak disebut belaka ni. Tak. Tengok dalam ratib hadap, benda antara kaedah doa ratib hadap. Kita tak nafi keseluruhan ni, kita bincang isu hak kita petikai kan, iaitu doa dengan jah hadap dan anak cucu cicit di belakang. Semua jah dia sebut belakang. Nampak tak? Ini kita kata antara syubhah-syubhah yang ada timbul. Kita jangan ingat syubhah ni dalam akal je. Orang duk pondok, orang duk ngaji tafsir, dia kata Maggi syubhah. Dalam ibadah ada syubhah tau. Betul tak? Jangan ingat syubhah ni hanya ada dalam makan minum, dalam bab pakaian, dalam bab benda. Dalam bab ibadah. Sebesar-besar syubhah apabila kita buat ibadah. Ibadah tu ada kemuskilan, ada masalah, siapa mungkin boleh menjatuhkan seseorang kepada syirik. Syubhah tu. Mana sabar dok kita nak ibadah tapi ada syubhah dalam ibadah tu. Sebahagian kata bahaya benda ni, boleh jadi syirik ni. Tiba-tiba sebahagian kata apa, kita boleh buat. Masalah dok. Kenapa pergi pilih beribadah cara tu, cara yang bermasalah tu, apa pergi pilih gitu? Sedangkan banyak lagi ibadah lain. Tak terbuat kita ibadah yang Nabi ajar ni. Tiba-tiba dia pergi pilih ibadah pelik-pelik.
Nak juga ke mana-mana. Sedangkan seru nama Allah, tak, seru nama-nama Allah yang Maha Agung ni antara penyebab mustajab doa. Lagi pilih seru jah ni, seru jah ni, seru jah ni. Baik. Itu. Kita tak bincang lah hokbak dia. Orang terahing ni biasa, terahing kan kita panggil. Terahing ni ghaliknya dia akan tinggal satu sunnah. Dia tinggal sunnah azan pertama, dia tak buat. Padahal dia mari awal lagi. Terahing dengan azan mana lebih panjang? Panjang lebar lah terahing dia siap sekali dengan pakej ada ayat Quran dia baca kan. Tak? Kalau azan berapa minit je. Tapi azan dia tinggal, dia dah buat azan. Sedangkan sunnah Nabi azan 2 kali. Azan pertama, azan kedua. Orang yang buat amalan terahing ni dia mari awal lagi. Azan pertama dia mari. Tak? Dia mari dia terahing. Lepas tu dia rehat kejap baru dia azan. Tak? Itu satu isu lah. Lepas tu isu ucapan-ucapan dalam terahing tu masalah kita. Kita bukan nak larang orang buat benda baik. Kita nak suruh buat benda yang lebih menepati sunnah. Itu lebih baik. Jadi dia ambil wa ummi ilahi min dunillah. Mungkin Allah tegur Nabi Isa AS di depan khalayak ramai esok. Allah tanya direct Nabi Isa, mungkin suruh orang-orang tak, pengikut-pengikutmu ni jadikan mu dan makmu ni sebagai ilah, sebagai tempat gantung, tempat minta hajat. Tak? Dan memang orang Kristian syubhah di kalangan mereka, ada sebahagian mereka menyembah Nabi Isa dan ada sebahagian mereka yang menyembah mak dia, tak? Maryam. Menyembah Maryam. Dia puja Maryam. Tak? Min dunillah, dari selain Allah. Qala subhanak, Nabi Isa jawab, maha suci engkau. Nabi Isa jawab, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak selayaknya aku sebut yang bukan hak aku. Dak, macam mana aku seorang Nabi yang dilantik oleh mu, tiba-tiba dak aku suruh orang seru aku, puja aku. Tidak. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Sekiranya aku tahu, aku sebut benda yang mu kata ni, maka mu tahu. Sebab mu maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Mu tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tak tahu apa yang ada di sisimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya mu ni dak maha mengetahui segala perkara yang gaib. Ini ucapan Nabi Isa dan benda ni Allah gazetkan dalam Quran. Tak? Dari orang soleh pula, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Ini dari orang soleh dak, iaitu mereka itu orang-orang yang yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka menyeru dan mengharapkan kepada Tuhannya wasilah. Hak ni kita kata tawassul ni ayyuhum aqrab. Siapa di kalangan mereka lebih dekat dengan Tuhan. Wa yarjuna rahmatah, dia mengharapkan rahmat dan kasih sayang, wa yakhafuna adzabah, dan rasa takut pada azabnya. Dan dari pokok dan hajar, fa afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Ini tadi kita sebut dah dia. Al-Lat kita kata dia adalah patung kepada orang soleh. Orang soleh, Al-Lat. Wal Uzza katanya dia adalah batu. Batu yang disembah, batu yang dianggap suci. Dan yang ketiga Manah. Manah ni pokok. Sejenis pokok. Dan akhir sekali Syekh Wari wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ni hadis ni yang kita kira sebagai panduan utama juga dalam bab mengambil berkat dan sebagainya. Hadis daripada Abi Waqid Al-Laythi, qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Abi Waqid Al-Laythi kata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Dan ini antara penyebab kekalahan dalam perang Hunain. Tak? Kalau kita perhati dalam perang Hunain ni, dari sudut perancangan Nabi, apa strategi dan kekuatan bala tentera, tak kalah dah. Sebab ni bala tentera paling ramai sekali pernah Nabi pimpin. Lebih kurang 12,000 orang bala tentera. Tak rajin Nabi bawa seramai tu semua pergi perang.
melainkan perang Hunain. Tak? Seramai tu semua tiba-tiba kalah. Kita boleh bayang. Siapa saja di lembah Hunain ni, tak? Tentera Hawazin ni apa? Nya serang hendak, nya panah beramai-ramai, siapa lari lah tak bukan sahabat. Habis lari belaka. Nabi panggil pun tak mari. Kita boleh bayang. Tak? Nabi panggil mari sini lari tak dengar. Tak? Nabi panggil Muhajirin, tak nyaut. Nabi panggil Ansar, tak nyaut. Nabi panggil Ahlul Badar, tak nyaut. Panggil Ashabus Syajarah baru mari buat ni. Nampak? Bapa ada dua faktor utama kekalahan ni. Pertama, isu hadis Abil Waqid Al-Laythi ni. Nah. Kedua, dia buat cakap sedap. Benda dia buat cakap sedap. Dia kata la ghaliba alaina al-yawm. Hari ni dak kalah dah kita. Sebab ramai. Dia mana kagum dengan ramai bala tentera. Menyebabkan buat cakap sedap lagu tu Allah uji selalu. Kalah. Tak. Habis lagi habis. Sampai tahap tu. Ni hak pertama. Kita tengok. Abi Waqid Al-Laythi kata kharajna ma'an Nabi ila Hunain. Kami beramai-ramai keluar bersama Nabi pergi dalam peperangan Hunain. Nah, ini antara peperangan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu hudatsa'u ahadi bi kufrin. Sedangkan kami ni baru saja masuk Islam. Baru saja tinggal kufur. Mana saki-baki nyakit kapir ni ada lagi. Nyakit-nyakit syirik, nyakit kufur ni ada dalam diri. Sebab tu disebut gitu. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Wal musyrikin sidatun yaqufuna 'indaha wa yanutun. Sedangkan dia kata zaman syirik dulu, kita ni sebelum pergi perang, kita ada sidrah, pokok sidir. Yaqufuna 'indaha wa yanutun. Kita duduk keliling, duduk iktikaf situ orang dan duduk mengambil berkat, menggantungkan senjata-senjata. Aslihatahum yuqalu laha zatu anwa. Pokok ni dikenali sebagai zatu anwa. Tepat ambil semangat untuk pergi perang. Orang kita ambil bakar kemiang ke benda. Dah perasak kerih apa benda dah. Zaman jahiliah dulu dia gantung di pokok zatu anwa ni untuk ambil semangat biar pedang ni boleh terbang ke gua ni ikutlah kita kata lah. Famararna bisidrah. Tiba-tiba dalam perjalanan dari Mekah nak pergi ke Taif ni, nak perang Hunain ni di belah Taif ni, kami melalui satu pokok sidrah. Faqulna ya Rasulullah. Lalu kita pun sebutlah ke Nabi, ij'al lana zata anwa. Wahai Rasul, boleh tak declarekan pokok ni sebagai zatu anwa untuk kita orang Islam. Kama lahum zatu anwa. Sebagaimana orang kafir musyrikin dia ada pokok dia, tempat dia muja, tempat dia ambil berkat ni. Nyakit orang baru masuk Islam. Sahabat dah ni, sahabat dah ni. Tapi tak habis nyakit ni. Tak habis nyakit ni ada ini panjang lagi sebenarnya. Nabi jawab balik ke sahabat ni. Nabi kata benda yang mu sebut ni sama sebagaimana Yahudi sebut kepada Nabi Musa AS dulu. Apa Yahudi sebut kepada Nabi Musa AS? Bila dia keluar daripada Mesir ni, nitah Laut Merah, dia lalu satu kaum, tengok kaum ni dia sembah patung ilah. Lalu minta Nabi Musa, wahai Musa, buat kata patung ke kita ilah kata. Dia orang ada ilah, tempat gantung, tempat munajat, tempat ambil syafaat, bertawassul, buat kata kita. Nabi samakan perbuatan sahabat suruh ambil pokok, sedangkan sahabat ni Islam dah. Tu kaedah kita kena faham. Sahabat ni Islam lagi ni. Islam dah, mengucap dah, ikut Nabi, pergi perang dengan Nabi dah ni. Tapi ada penyakit ni. Dan penyakit ni Nabi samakan sebagaimana Yahudi minta Nabi Musa AS dulu. Maknanya benda ni salah ke tak salah? Salah lah. Syirik. Bukan benda kecil. Bukan Nabi kata benda biasa-biasa ni, benda membuat ni adalah syirik. Sama menjadikan pokok ni sebagai ilah. Walaupun sekadar untuk gantung ambil semangat pedang sahaja. Itulah ibadah. Sebab kita gantung selain kepada Allah lah. Okey, itu poin kaedah yang ketiga yang Syekh
Muhammad bin Abdul Wahab sebut. Kita ambil syarah dia. Dalam syarah ni saya rekah-rekah lah tau. Kita ambil poin-poin dia. Wal maksud, tengok muka surat 97. Wal maksudu annal musyrikin tanawwa'at ibadatuhum li ghairillah. Yang dimaksudkan oleh Syekh dalam kaedah yang ketiga ni, Syekh bin Baz sebut, sesungguhnya orang-orang musyrikin ni macam-macam jenis penyembahan mereka selain daripada Allah. Ingat, dia menyembah di samping Allah. Dia sembah juga Allah. Dia beribadah kepada Allah. Orang musyrikin Mekah ni, hak Nabi perang, hak Nabi balah, pergi perang Badar, perang Uhud dan sebagainya ni, dia beribadah tak kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Situ kena faham juga konsep asal dia. Sebab setengah orang dia anggap orang musyrik Mekah ni tak beriman tu dengan Tuhan, tak kenal Allah. Dah, tu kefahaman salah kita kata. Kefahaman yang benar, musyrik Mekah pun menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dia semayang kepada Allah. Dia berdoa, kadang-kadang berdoa kepada Allah. Kita tengok dalam perang Badar. Perang Badar ni musyrik Mekah, siapa pemimpin dia? Abu Jahal tak? Pemimpin yang memimpin peperangan tentera musyrikin untuk menentang Nabi. Benda dia buat sebelum dia pergi perang. Apa dia buat? Dia pergi doa depan Kaabah. Dia tak doa kepada Al-Lat, dia tak doa kepada Uzza, tapi dia berdoa kepada Allah. Dia seru nama Allah. Kata, ya Allah, kita ni perang apa alasannya? Alasannya kita perang Muhammad ni lah yang bawa pecah belah dalam masyarakat. Tu dia keluhan dia kepada Allah. Tolonglah kami sebab Muhammad ni lah. Dulu kita amal relax je, tak ada orang marah pun, orang buat syirik relax je. Tak ada orang marah, tak ada orang balah dia. Mari Muhammad ni syirik ni bid'ah, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Menyebabkan balah masyarakat. Tu tujuan dia. Maknanya baik juga tujuan Abu Jahal ni, nak menyatukan ummah. Tak payah balah lah. Itu doa dia. Maknanya dia berdoa kepada Allah. Tetapi di samping Allah tu, tanawwa'at ibadatuhum li ghairillah. Dalam bab ambil berkat, dalam bab syafaat dan sebagainya, dia keliling-keliling Allah tu ada Lat, ada Uzza, ada macam-macam pesan. Hatta ada patung dia, kalau dia letak di atas bukit Safa dan bukit Marwah. Patung Nailah dengan, kita nak ingat apa? Tok lelaki dia. Nailah dengan dia, lupa orang sendiri. Dia ada dua patung. Dikatakan patung ni asal dari dua kekasih. Tak, yang dihalang cinta dia, lalu dia berzina dalam Kaabah. Tak, Allah laknat dia jadi batu. Peringkat awal dulu orang tahu cerita ni, batu ni disandar di Kaabah sebagai peringatan ni, orang buat jahat, orang buat perkara keji, Allah laknat jadi gini semua. Tapi akhir-akhir sampai zaman Nabi mari, dua utir batu ni dia letak atas bukit Safa suti, bukit Marwah suti. So, benda dia buat, siapa-siapa yang sa'i, dia sa'i juga. Pok ni tengok haji, tengok umrah, dia sa'i. Cuma syarat sa'i tak sah sa'i melainkan kena setuh patung ni. Sampai bukit Safa setuh patung Nailah, sampai bukit Marwah setuh patung satu kita dah ingat nama dia. Yatang dia tu tak. Siapa tak tu? Makna segala benda semua dipuja, diseru kata. Cuma tinggal dua benda je dia tak, musyrikin Mekah ni tak jadikan sebagai orang kata benda untuk dia buat syirik. Benda Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim, hak tu dia tak buat sih. Pelik juga kita tak? Zaman kita hari ni tu kita tengok pergi Mekah, benda orang buat. Di makam Nabi Ibrahim tu, nyajilat ada kita tengok. Nampak tak? Tapi orang Mekah dulu, musyrikin Mekah dulu dia tak jadikan benda tu sebagai bahan syirik. Makam Nabi Ibrahim dengan Hajarul Aswad, dia tak jadikan benda tu tempat untuk jadi syirik. Tak. Kita ni si ada di kalangan
geng-geng ni dia dakwa makam Nabi Ibrahim tu kubur Nabi Ibrahim dia kata. Allah, kita kata dah agaknya lah. Dia kata makam Nabi Ibrahim tu kubur. Bunyi makam sikit kira kubur dulu. Sedangkan makam-makam tu tempat Nabi Ibrahim diri. Tapak kaki dia. Dia boleh kata tu kubur Nabi Ibrahim lah situ tu. Molek-molek ada duduk dalam masjid. Macam-macam lah. Okey. Jadi minhum man ya'budu syams wal qamar. Ni Syekh ulang balik ni tak. Wa minhum man ya'budu jin ila ghairi dzalik. Ada di kalangan mereka menyembah jin. Waktu Syekh tak sebut dalam dia punya matang dia, tapi ada di kalangan musyrikin Mekah yang menjadikan jin sebagai perantara. Ada. Tak? Kita boleh baca dalam surah jin. Faqatalahumur rasul. Poinnya nak kata Nabi perangi belaka golongan-golongan yang syirik ni. Apa sahaja kesyirikan yang dilakukan. Wa qatalahumus sahabah. Begitu juga para sahabat bersama dengan Nabi memerangi golongan yang telah syirik kepada Allah. Walam yufarriqu bainahum. Mereka tidak membeza-bezakan di antara mereka ni. Fasyirku wahid. Kesyirikan itu satu sahaja. Tak kira dah dia sembah apa pun, dia puja apa, dia seru apa, syirik tetap syirik. Nah, wa in tanawwa' al-ma'budun, walaupun berbeza-beza apa yang disembah, apa yang dipuja. Falladhi ya'budu syams awil qamar awil malaikah awil anbiya awil salihin awil nujum aw ghairahum kulluhum. Dia kata semuanya musyrikun, semuanya dikira sebagai orang yang syirik kepada Allah. Sawa'un kana al-ma'bud salihan aw jamadan aw nabiyyan, sama ada hak yang dipuja, yang diseru itu orang soleh, sebagaimana Lat tadi. Tak, sebagaimana kaum Nabi Nuh, dia sembah siapa? Dia sembah apa? 5 orang soleh tak? Dia sembah. Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Ni 5 ni orang soleh mereka. Tapi disembah, dipuja. Tetap dianggap sebagai syirik. Au nabiyya, au malakan, ataupun nabi-nabi, ataupun malaikat, au ghairu dzalik. Wallahu yaqulu jalla wa ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sedangkan Allah perintah dalam Quran dan mereka tidak disuruh, tidak diperintah illa liya'budullah, melainkan beribadah hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, secara ikhlas mentauhidkan Allah. Lagi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah tetapkan, Allah telah mewajibkan alla ta'budu, jangan kamu sembah melainkan hanya kepada Dia sahaja. Al-ibadah sini. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ini arahan-arahan Allah dalam bab mentauhidkan dalam bab ibadah ni dah. Fa'budillah, iaitu beribadahlah hanya kepada Allah secara ikhlas. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kamu, pujaan kamu, seruan kamu, tempat kamu beribadah hanyalah ilahu wahid, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ilah-ilah lain di samping Allah. Faman khalafa hadhihi al-ayah, Syekh bin Baz kata, siapa-siapa yang menyanggahi ayat-ayat yang kita sebut di atas ini, wa ma jaa fi ma'naha, dan apa yang datang dengan makna kepada ayat ini, faqad asyraka sawa'un fa'ala dhalika ma'al anbiya, maka dia telah secara jelasnya dia telah melakukan perbuatan syirik. Tak, sama ada bersama dengan nabi-nabi, ataupun orang soleh, ataupun para malaikat, ataupun jin, ataupun bintang, atau segala benda lah yang dijadikan selain daripada Allah untuk dia beribadah. Ibadah ni lagu mana kita kata, sama ada dia berdoa, dia seru, sama ada dia nazar dan sebagainya. Tak, walaupun kita kata dia nazar ni kerana Allah, cuma buat di kubur orang soleh, boleh ke lagu tu? Tak boleh. Dia ada share situ. Sebab pertama, Nabi tak pernah ajar kepada kita bila nak korban, nak sembelih, pergi sembelih kubur. Tak ada ajaran. Tak pernah Nabi buat. Dan tak pernah Nabi suruh pun kita bila nak sembelih korban, kena pergi kubur sekian, kena pergi kubur sekian. Malah tak ada pun kita kata bentuk ibadah yang Nabi ajar diikat dengan kubur. Tak ada. Kecuali ziarah kubur secara umum. Nabi tak khususkan kena pergi ziarah kubur ni tak. Secara umum Nabi suruh ziarah kubur. Selain pada tu tak ada ibadah yang diikat dengan kubur. Tak ada.
baik bentuk nazar ke, baik zikir ke, baik ngati ke, apa saja ibadah, tak ada diikat dengan kubur. Mari zaman kita ini macam-macam peseng dia buat kubur. Bukan setakat bentuk ibadah, kadang qasidah dia buat qasidah kubur, siap gendang dengan dia. Hak terbaru raya tahun ni ke bila, ada seorang tu dia pergi kubur, ziarah kubur ayah dia pun nasyid, dia nasyid. Dah kata buat apa nasyid dia kata ayah dulu masa hidup dia minat nak nasyid ni pula. Nasyid kubur ayah dia, adalah nasyid benda gitu. Jadi seolah-olah macam pergi menghiburkan ayah lah. Nasyid tu. Macam-macam pasang dia. Jadi ni Syekh kata, tak. Walihada anzalallahu fihim jalla wa ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Oleh kerana itulah Allah turunkan ayat dan perangilah mereka. Siapa ni? Golongan yang melakukan kesyirikan. Hatta la takuna fitnah. Fitnah sini Syekh kata yakni syirkun. Yang dimaksudkan fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama ni hanyalah milik Allah. Fasyirku yutlaqu alaihi fitnah. Syirik disebut di dalam ayat ini sebagai fitnah. Kama fi qaulihi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, yakni hatta la yaqa syirkun billah. Maksud ayat ni lagu mana, iaitu sehinggalah tidak berlaku lagi syirik kepada Allah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, jadilah agama itu milik Allah sepenuhnya. Wa ikhtilafu yusamma fitnah, dan wal ma'asi tusamma fitnah. Semua benda ada tafsiran dia. Fitnah ni kadang-kadang boleh diterjemah ataupun difahami sebagai syirik, kadang-kadang boleh diterjemah sebagai ikhtilaf, kadang-kadang boleh diterjemah sebagai ma'asi. Dalam mana dia bukan je fitnah ni. Yang Allah sebut sama macam zalim, az-zulm. Bila Allah sebut zalim dalam Quran ni, benda masuk. Jangan duk nampak kezaliman saja, tak. Kezaliman utama sekali yang Allah sebut kebanyakan dalam ayat, zalim-zalim ni dinisbah kepada syirik. Al-isyraku billah. Sama juga macam fitnah tadi. Walakin huna al-fitnah syirku billah. Tetapi dalam ayat ni Syekh kata difahami oleh para ulama ialah fitnah syirik kepada Allah. Kama qala jalla wa ala yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. Dalam ayat ni Allah nisbah fitnah-fitnah situ benda iaitu kufur, iaitu menghalang orang dari jalan Allah. ثم قال والفتنة أكبر من القتل. Ni biasa orang kita orang Melayu kita pakai ayat ni bila nak tegur orang buat fitnah. Jangan fitnah saya. Al-fitnatu akbaru minal qatl, asyaddu minal qatl. Bukan salah guna ayat tu tak. Al-fitnah sini yang dimaksudkan asyirku, syirik kepada Allah. Lebih berat daripada membunuh. Bunuh besar, bunuh pula di tanah haram, di bulan haram. Salah tak? Ya, salah. Allah akui kesalahan. Sebab ada sahabat dalam satu sariyah ni, sahabat nyegi panah orang dalam bulan haram. Lalu jadi isu besar. Sebab orang Mekah ni, musyrik kafir-kafir dia pun, dia tahu reti bahasa bulan haram ni tak boleh bunuh orang. Bulan haram tak boleh bunuh orang. Tiba-tiba berlaku satu isu, sahabat nyegi panah kena musyrikin mati dalam bulan haram. Oh, kecoh. Dok, nyekabeh habis. Dia kata tengok pok Muhammad tak hormati bulan haram. Lalu Allah turun ayat ni. Allah kata betul, bunuh di tanah haram salah. Bunuh tu salah dah. Bunuh tanah haram lagi salah. Bunuh bulan haram lagi salah. Tapi hak besar pada tu syirik. Mu buat syirik lebih besar itu tu. Tu maksud ayat. Fal fitnatu hiya asyirku akbaru minal qatli, iaitu kesyirikan lebih besar dosa dia, lebih teruk daripada membunuh. Kaunul insan yaqtulu nafsan hadhihi jarimah azimah, dia kata wa munkarun azim.
Tak, manusia membunuh satu nyawa itu adalah satu jenayah yang besar dan kemungkaran yang sangat besar. Lakinna kaunuhu yusyriku billah a'zamu minal qatli. Akan tetapi kesyirikan kepada Allah itu lebih besar, lebih teruk jenayah dia daripada membunuh. Okey, fadalla dhalika ala anna alwajib ala wulatil umur. Ni pandangan Syekh lah, dia kata maka menunjukkan kepada kita orang-orang yang ada otoriti, yang memegang tampuk pemerintahan, yang pegang institusi agama, perlu perangi ubadi ghairillah mutlaqan kainan man kan. Dia kata sepatutnya bersungguh dalam memerangi segala bentuk kesyirikan. Kena perangi sungguh. Cuma kita sedih, tak ada statement agama tak dalam bab benda-benda yang berkait, benda-benda yang menjadi syubhah di kalangan masyarakat. Macam tadi, Aghithna ya Rasulullah, tak ada statement tak? Kita sedih juga. Sebab benda tu bahaya. Benda tu jadi orang kata, lagu, bila lagu ni siapa pun nyanyi, Pak Ustaz pun nyanyi ke? Sedangkan benda tu membahaya tak? Sepatutnya orang-orang yang memegang otoriti agama ni perlu main peranan benda ni tak? Syekh sebut lagu tu. Jadi itu poin yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga. Tengok sambungan hadis kita sebut dah tadi ya. Tu sambungan hadis dia ada belakang sekali ya. Habis kita masuk ke kaedah yang keempat dah. Okey, ni kaedah takhir kita. Siapa pukul apa ego Gitu Ada break ya ke sedikit ya? Sedikit ya. Okey. Kita masuk kaedah yang keempat insya-Allah. Kaedah yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah taala. Al-qa'idatu rabi'ah. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Ni cari nyakit saja ni. Syekh kata sesungguhnya musyriki di zaman kita ni lebih teruk daripada musyriki zaman itu. Zaman Nabi itu. Ni buah marah saja ni tau. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Sebab orang musyrikin zaman Nabi hari tu, dia syirik part time je. Tak, dia tak syirik full time. Bila dia syirik? Bila syiddah. Bila ada masalah, bila tak? Bila dalam keadaan kesempitan, bila biasa. Bila rakha, bila biasa dia tak syirik. Bila syiddah, bila dalam kesempitan baru dia ikhlas. Tak. Masa biasa dia syirik, masa dalam keadaan syiddah dia ikhlas. Dia mentauhidkan Allah. Ini berlaku dan Syekh wari bukti, wari dalil dia tak. Kenapa tak? Li'anna al-awwalin yusyrikuna fi ar-rakha. Orang-orang musyrikin zaman Nabi itu dia syirik ketika senang. Ketika relax, ketika tenang dia syirik. Wa yukhlisuna fi syiddah. Tetapi dia syirik ketika dia syiddah, ketika dalam keadaan susah, dalam dia ikhlas dalam keadaan susah, dalam keadaan tersepit, dia akan doa direct kepada Allah. Tak ada dah seru dah Al-Lata Al-Uzza, tak ada dah. Ada pun musyrikin zaman kita, dia kata syirkuhum daiman fi rakha wa syiddah. Dia syirik dalam keadaan senang pun syirik, dalam keadaan susah pun syirik juga. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Surah Al-Ankabut. Allah kata orang musyrik ni fa idza rakibu fil fulk, apabila dia nak naik kapal, nak belayar tengah laut ni, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dia berdoa seru kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas sungguh. Dia ikhlaskan din sini benda mana dia ikhlaskan seruan dia direct kepada Allah, tak ada dah perantara dia, tak pakar dah masa ni. Itu maknanya da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum, bila dia selamat dah sampai darat, sini dia syirik balik. Kita ingat peristiwa siapa? Anak Abu Lahab, anak Abu Jahal. Ikrimah. Tak. Ikrimah bin Abu Jahal. Dia ni bila Nabi masuk Mekah, Nabi tawang kota Mekah dalam Fathul Mekah. Tak. Dia salah seorang senara yang dicari, Ikrimah.
Lalu dia buat, dia lari. Dia lari sampai ke tepi laut. Naik kapal nak lari, belayar lari tu. Tak tahulah nak pergi mana pergi. Mana nak selamatkan diri. Bila masa nak naik kapal ni, nak start belayar, kemudi kapal ni kata, kita kena pakai doa mukhlisin lahuddin. Doa kepada Allah. Sebab tengah laut ni mau sampai cari, mau sampai seru lah orang lain, tak jadi kakak bagi. Kena doa direct kepada Allah. Tu tak 5 awal sebelum belayar. Bila dia dengar gitu, dia kata, dah aku ni perang dengan Muhammad isu ni. Aku perang dengan Muhammad sebab Muhammad ajar orang suruh mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jangan seru orang lain. Lah dia kata tak jadi belayar, turun balik. Turun balik pada kapal, kita mengenai Nabi minta pengampunan. Nabi, ni isu dia. Sebab memang orang musyrikin dia faham lagu tu. Bila di tengah laut ni, sampai seru lah orang lain. Hanya seru kepada Allah. Dia ikhlas sungguh. Terbukti zaman kita hari ni, kita boleh tengok, baca kisah Islamnya siapa ni, Yusuf Islam. Yusuf Islam, Cat Steven. Gua ni dia boleh Islam. Asal cerita dia gitu, dia tengah laut. Dia pernah berenang, dia kata dia berenang sampai tengah laut, tak nampak patah dia, tak nampak darat. Tiba-tiba dia kereng kaki. Masa kereng kaki ni, dia kata tak tahu nak ambil dah. Tak tahu nak, memang mati dah kata. Lah dia berdoa seru, wahai yang di langit. Masa tu tak kenal siapa Tuhan. Wahai yang di langit, kalmu tolong aku khidmat agama. Ni spontan seruang dia. Ini dia panggil mukhlisin lahuddin. Orang memang dalam keadaan sepit, dia akan seru Allah. Ini fitrah kita. Fitrah kita. Dia seru Allah. Sehinggalah sampai darat syirik balik. Ni dia sendiri cerita lah. Sampai darat dah ingat dah doa dia tengah laut tu. Allah yang selamatkan dia mana. Lepas dia doa tu dah, mari orang buat tolak dia sampai petang. Dalam keadaan dia kereng kaki, tak boleh buat ambil dah masa tu dia tu. Sampai darat dia dah ingat balik doa dia. Sehinggalah Allah jatuhkan dia sakit, duduk di hospital. Masa duduk hospital ni, abang dia hadiah dia Quran terjemah. Dah nampak puas. Abang dia, betulan abang dia pergi melawat, pergi melancong di Israel. Dan sebelum balik kata nak beli dia hadiah ke adik ni. Lah Allah dak beri, maknanya beri taufik ke kepada dia, beri hadiah Quran terjemah. Dia baca dan lepas pada tu lah dia masuk Islam. Tapi dia cerita asasilah tu, dia pernah berdoa seru supaya dia akan bantu agama dia. Ini dia panggil mukhlisin lahuddin. Okey, kita tengok syarah Syekh. Dia kata anna syirkal awwalin akhafu, qala Syekh samahtu Syekh bin Baz min haula mutaakhirin fa syirku haula a'zam wa aqbah. Dia kata syirik, orang yang syirik di zaman hari ni lebih teruk dan lebih orang kata lebih besar daripada syirik orang dulu. Lianna al-awwalun syirkum kana fi rakha wa yukhlisuna fi shiddah. Mereka syirik ketika senang, dan mereka ikhlas, mereka mentauhidkan Allah ketika syiddah. Wa amma haula al-musyrikun fi ghalibil buldan, adapun musyrikin di zaman kita hari ni, fi ghalibil buldan, di seluruh negara umat Islam, syirkuhum daim fi rakha wa syiddah. Mereka sentiasa melakukan kesyirikan ketika senang ataupun ketika susah. Ka'ubadil badawi, seperti orang-orang yang memuja Al-Badawi. Al-Badawi ni salah seorang tu wali. Di Mesir tak silap, Al-Badawi ni. Wa Ubadil Husain. Ni puak-puak Syiah. Dia seru Husain. Sikit-sikit Husain, sikit-sikit Husain. Wa Ubadil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan penyeru-penyeru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni satu nama yang cukup famous. Kalau Tok Bomo tak sah kalau nak sebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita pernah dengar sendiri. Dia masa dia nak berobat Tok Bomo ni dia kata kita minta tolong dengan Allah. Kita minta tolong dengan Nabi Khidir. Tak cukup minta tolong dengan Allah, kena minta tolong Nabi Khidir. Kita minta tolong dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ni dua nama ni memang cukup famous. Saya tak bohong. Apa tak? Jadi ketika susah, ketika senang,
Dia sebut nama orang lain sama. Syirkuhum da'im fi rakha' wa syiddah. Kesyirikan mereka berterusak ketika senang dan ketika susah. Fal wajibul hadaru min syirkil musyrikin fi syiddati war rakha' daqiqihi wa jadidihi. Maka kewajipan kita berwaspada dengan kesyirikan orang musyrik ketika susah maupun ketika senang dia. Nah, hak terang-terang ke ataupun yang tersembunyi, kita kena minta, kita kena berhati-hati mereka. Wa mimma yadullu ala anna al-musyrikin yusyrikuna fi rakha' duna syiddah. Tadilah fa idza raqibu fil fulk yakni al-bakhirah fi safinah da'u Allah mukhlishina lahu din. Mereka berdoa menyeru Allah secara ikhlas. Tak? Tak ada dah pakai perantara, tak ada dah pakai tawasul dah. Direct minta dengan Tuhan direct. Yakni akhlasu lillahi du'a. Mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Yakhafuna an yarqu fil bahr. Dia takut tenggelam dalam laut. Zaman kita hari ni nak masuk hutang pun dia seru nama Allah juga. Tak? Seru orang lain, seru tok nenek. Tak? Tu anak cucu tu lalu minta berlindung. Tak? Orang Mekah dulu nak pergi laut, dia doa Tuhan. Tak ada Allah Ta'ala tinggal Mekah ni. Tak seru langsung. Tak? Hanya seru nama Allah yang Maha Agung sahaja. Mereka ikhlas dalam doa ni. Jadi ni kaedah yang kena jagalah. Takut tangqalibu safinah, takut tenggelam dak, terbalik kapal di tengah laut, takut dia tenggelam tengah laut. Fa inda hadhihi yukhlisuna lillahi al-ibadah. Pada masa ni dia ikhlas dalam beribadah. Benda ibadah sini seru, doa dia kepada Allah. Fa idza najjahum ilal bar wa salimu adu ila syirik. Bila siapa darat balik, siapa Mekah balik selamat, dia syirik balik. Dak pergi cari balik Allah Ta'ala, minta dak orang minta berkat, minta benda pula situ. Nak pergi laut, dia minta ke Tuhan. Poin ni je, Ikrimah mari mikir. Dia kata, ni lah hak aku balas dengan Muhammad. Hak aku perang-perang dengan Muhammad isu ni. Lalu dia kata, betul lah dak. Dia pun patah balik dan masuk Islam dia. Dak. Wa fil ayatil ukhra yaqulu jalla wa ala wa idza massakumud dhurr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'raqtum. Sama tak ayat ni. Apabila dia ditimpa musibah di tengah laut ni, kapal dia nak balik bahar ribut ke apa, tak, dia akan seru, tak seru orang lain melainkan hanya seru kepada Allah sahaja. Ini berlaku. Tak. Tetapi apabila sampai ke darat, a'raqtum, dia kembali tidak mentauhidkan Allah, tak berpaling daripada tauhid. Wa hakadha fil ayatil ukhra wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahud-din. Dan surah Luqman, apabila mari ombak besar ni yang menimpa kapal di tengah laut, sebab tengah laut ni kita tak ada dah. Masa ni kita tak ada tempat nak gantung dah. Tak. Jadi kita kena gantung satu kuasa yang cukup besar sekali. Siapa? Allah. Sampai panggil lah siapa pun Jaipah ke bomba, tak banyak layang dah masa ni bila mari ombak besar ni. Jadi hak yang boleh kita doa masa ni secara emergency hanya kepada Allah sahaja. Tak. Tak ada dah guna perantara nak pakai belaka dah masa ni. Tak. Hanya kepada Allah. Ini dia panggil mukhlishina lahud-din. Kalau kita nak reti, nak belajar ikhlas, di tengah laut sekali. Tahi-tahi musim yang terkujuh tu teh sekali. Masa tu memang ikhlas juga doa. Tak ada syirik dah masa tu. Tak kira lah orang puja kubur mana pun tak ada dah. Tak seru dah kubur masa tu. Tak bawa dah tanah kubur. Tanah kubur upah mana dah masa tu. Tak. Hanya direct kepada Allah. Betul-betul ikhlas. Tu kalau kita nak belajar buat ikhlas juga lah. Hakadha halul musyrikin inda syada'id. Begitulah keadaan orang-orang yang pernah syirik kepada Allah ketika dia susah. Yukhlisuna lillahi al-ibadah. Dia akan betul-betul dak ikhlaskan diri dia hanya kepada Allah. Mohon kepada Allah sungguh-sungguh. Wa ya'lamu annahu al-munajji fi syada'id. Dan dia tahu sungguh yang boleh menyelamatkan dia ketika dia susah ni, ketika dia emergency ni, hanya Allah sahaja. Wa annahu la ilaha ghairuh. Masa ni lah baru dia iktikad ilah ni hanya Allah sahaja.
Tak ada dah ilah Lat ke Al-Uzza ke Al-Manah ke dah. Hubal ke apa, tak ada dah. Ilah yang sebenarnya Allah sahaja. Tu yang Allah guna istilah mukhlisina lahuddin. Wa idza ja'a ar-rakha waqa'u fi syirki ma'a alihatihim wa asnamihim. Tapi bila dia senang, dia kembali senang, dia kembali syirik balik. Tak? Amma haula al-musyrikun fi awqatina hadhihi syirkuhum daim la basirah indahum. Ada pun orang yang melakukan kesyirikan zaman kita ini, kesyirikannya berterusan sehingga dia tak nampak dah mana dia tauhid. Ya'buduna ghairallah fi rakha wa syiddah. Mereka beribadah selain kepada Allah ketika susah dan ketika senang. Ketika susah pun dia cari, dia seru nama orang lain. Ketika senang pun dia seru orang lain. Allah. Wala tamyiza 'indahum li dha'fil 'uqul wa ghalabatil jahl. Memang kita kata penyakit utama ummah ini apabila dia jahil dalam bab syirik, dalam bab tauhid dan syirik. Dua bab kita kata tak? Dua bab. Kalau kita jahil dua bab ni memang jahil lah kita dengan agama. Iaitu jahil dalam bab tauhid syirik, jahil dalam bab sunnah bid'ah. Dan hakikat hari ni hak berlaku depan mata kita ini dua isu ni je. Tak? Kejahilan dia dalam bab tauhid. Dalam masa yang sama dia jahil dalam bab syirik. Dia dah erti tauhid, dia dah erti syirik. Dua ni kena erti. Dah boleh saya nak belajar tauhid je, saya tak mau belajar syirik, mana boleh? Tak? Nak kenal tauhid kena kenal syirik. Tak? Nak kenal syirik kena kenal tauhid. Mana kena belajar. Sama juga dalam bab sunnah bid'ah. Dua ni kena belajar. Hari ni hak kita balah-balah buat apa? Sebab kekeliruan dalam bab memahami apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Tu. Yang menyebabkan orang terlibat dengan bid'ah. Dan dia anggap benda tu baik. Benda tu datangkan pahala. Saya baca kitab siapa ni, Imam Ibn Jauzi dalam bab Talbis Iblis. Allah, kita kata kita tak sedar lah. Dia bawa satu kisah orang tasawuf lah, geng sufi ni lah. Dia cerita orang sufi ni, dia pernah dalam satu perjalanan dia terlihat seorang wanita. Bukan wanita, budak kanak-kanak wanita dia tengok. Bila dia tertengok tu, dan dia berasa dia telah melakukan dosa. Tu orang sufi. Bila dia berasa dia buat dosa, dia cokeh putih mata. Dia cabut putih mata dia putih. Lalu dia menyatakan itu taubat dia kepada Allah. Bila kita dengar kisah gini, gua ada perasaan kita. Kalau kita share dalam Facebook kisah lagu ni, gua ada komen orang kampung, Masya Allah dah. Minta izin untuk share, Tapi Imam Ibn Jauzi dia takwil. Kenapa? Dia kata okey, pertama kita bincang isu dia melihat wanita tadi. Apa hukum dia? Dia lalu dia jalan, dia ternampak puak. Apa hukum dia? Dosa ke? Kalau sekadar terlintas, sekali pandang tengok, tak dosa. Tak jadi dosa pun. Kecuali dia melihat dengan pandangan nafsu, baru jadi dosa. Tak. Dosa pula, Imam Ibn Jauzi kata, tak jadi dosa besar lagi. Dosa kecil sahaja. Tapi betapa kejahilan dia dalam bab beragama, lah benda dia buat, nyegi cokeh mata dia. Kita tengok cerita kasih selamat je cokeh mata ni. Rupanya ada sungguh cerita ni. Cerita tu geng sufi buat sungguh benda ni. Lalu Imam Ibn Jauzi kata, apa hukum pula dia cokeh mata tu? Wajib? Sunat? Benda hukum. Haram hukum dia buat benda tu. Haram hukum dia buat. Tapi Imam Ibn Jauzi kata, dia ni hak cokeh mata ni sampai ke mati pun dia tak akan bertaubat daripada perbuatan dia cokeh mata itu. Tu. Kenapa dia tak taubat? Sebab dia beranggapan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan dia cokeh mata ni. Dia beralasan dia bertaubat kepada Allah ni. Ibadah dia buat. Dan dia tak akan bertaubat sedangkan perbuatan dia tu haram.
Hak dia tengok tadi baru dosa kecil, tapi tiba-tiba dengan dosa kecil dia melakukan dosa besar dan dia tak bertaubat daripada dosa besar dia. Pelik tak? Ha. Dan itulah orang-orang yang terlibat dengan amalan bid'ah ni, gitulah keadaan dia. Dia tak akan bertaubat. Sebab dia beranggapan dia buat benda baik. Buat benda baik, nak taubat orang dia. Pakai apa dia tak akan bertaubat. Dan orang-orang yang buat amalan-amalan yang dia reka-reka ni, dia tak akan buat dah amalan yang Nabi buat. Dia tak akan buat. Percayalah. Sampai ke habis umur. Tak kira lah dia tok imam ke, siapa pun. Tak. Selagi mana dia beranggapan amalan yang dia buat ni baik, maka dia akan tinggalkan amalan Nabi. Dia akan tinggal sampai habis umur dia. Nah, ini fitnah. Tak. Itulah apa yang disebut oleh sampai Imam Malik bila orang tanya dia kan. Tak. Ada seorang mari tanya Imam Malik hukum miqat. Tak. Boleh tak aku nak miqat di Masjid Nabawi? Kan? Satu kisah masyhur Imam Malik. Bila orang tanya dia, ya Imam Malik, mana aku miqat? Mana lebih baik aku miqat? Soalan dia. Sama ada di Masjid Nabawi ataupun di Bir Ali. Tak, dulu Bir Ali ni nama dia. Zaman Bir Ali ni baru nama dia kan. Tak? Ha? Bukan. Miqat kita dari Madinah. Bir Ali kan. Tak? Dulu nama dia lain. Masa zaman Imam Malik ni, kita jangan bayang macam sekarang. Sekarang kalau kita pergi kat miqat di Bir Ali ni, bapak masjid tau, ada tandas, ada benda. Dulu zaman Imam Malik tak ada benda, padang pasir gitu saja. Lalu dia ni mari timbul muskil, dia kata mana lebih baik? Saya miqat di Masjid Nabawi ke ataupun miqat di Bir Ali ni? Imam Malik kata miqat di Bir Ali lah. Dia ni punya pandangan, kalau kita fikir logik kat pandangan dia. Dia kata, bukankah lebih afdal di Masjid Nabawi? Miqat ni. Sebab pertama, Masjid Nabawi dengan bin Ali tak jauh pun, tak apa setengah jam. Tak, kalau kita nak ibah tu tak apa setengah jam. Sampai dah kita di bin Ali. Pas pula, Masjid Nabi ni Masjid Nabi kan? Dia punya fadilat kalau kita semayang banyak mana pahala? 1000 kali semayang. Sekali semayang sama 1000 kali semayang. Dan kita kiyahlah dengan amalan-amalan lain, semua akan menambahkan pahala. Samalah juga dengan ihram ni. Dia punya logik dia, betul tak? Dia kata apa salahnya aku nak miqat sini? Dan sini tempat lain lebih baik. Boleh aku semayang sunat pula 2 rakaat. Tak? Sunat lepas kita ihram semayang sunat lah. Tak? Aku semayang sini banyak mana pahala kau boleh? Imam Malik kata tak. Buat situ juga. Kalau buat sini timbul fitnah. Imam Malik kata. Dia ni tak faham, dia tanya, ayu fitnah? Fitnah bendanya aku buat benda baik ni. Roliknya orang buat bidah ni memang alasan dia, aku buat benda baik. Tak? Apa salahnya? Imam Malik kata, timbul fitnah. Apa fitnah dia? Fitnah besar orang buat bidah ni, dia mengingkari ajaran Rasul. Rasul suruh buat sini, miqat di Bir Ali. Mana-mana orang yang datang dari Madinah, tempat miqat dia di Bir Ali. Dan Nabi sendiri, tak, keluar pada Madinah, Nabi miqat sini. Nabi berihram sini, di miqat dia. Nampak tak? Lalu fitnah dia menyanggahi ajaran Rasul. Tak, mu akan tinggal perbuatan amalan Nabi ni. Sebab mu beranggapan perbuatanmu ni lebih baik. Kalau tak lebih baik pun sama baik dengan Nabi buat. Kita ambil simple. Hak ni kita buat contoh sama-sama mana pun tak. Zikir selepas sembahyang. Tak? Nabi ada ajar dah zikir lepas sembahyang. Ni sebutin. Setiap zikir lepas sembahyang ni semua sahabat riwayat belaka ke kita. Tapi orang bila dia amal zikir lain, dia beramal zikir Nabi baca. Dia tak akan buat. Biar dia tak imam so masjid mana pun, sampai matilah dia tak akan buat hak Nabi buat. Dia kekal dengan zikir dia. Sebab dia beranggapan zikir dia ni kalau tak lebih baik pun sama baik dengan Nabi buat. Betul tak? Kita tengoklah mana-mana amalan hak bukan ajaran Nabi, begitulah perbuatan yang dia buat. Tak? Ini bahaya kita tak. Jadi wala amma haula, dia kata musyrikin zaman kita ni lebih teruk. Ya'buduna ghairallah, dia menyembah selain daripada Allah, dia beribadah selain daripada Allah dalam apa keadaan yang dia buat. Tak? Sebab utama dia li dha'fi uqul wa ghalabatil jahl.
Sebab lemahnya akal di mereka ni, dan juga kejahilan mengatasi mereka. Dan orang yang terlibat dengan syirik ni ghalibnya dia jahil lah. Dia jahil dalam bab ilmu akidah. Dia jahil. Maka oleh kerana itu terlibat dengan amalan-amalan yang terjebak dengan syirik ni. Penterjemah dia wari beberapa poin nak tunjuk kepada kita betapa kesyirikan di zaman hari ni lebih teruk daripada kesyirikan zaman itu. Saya bacalah beberapa poin sebelum kita buka di soalan. Kalau jika ada soalan lah. Antara benda dia wari, dia kata benda orang-orang musyrikin terdahulu mensyirikkan Allah dengan makhluk yang dekat kedudukannya di sisi Allah, iaitu para nabi, para malaikat dan orang-orang soleh. Ada pun orang syirik hari ni sampai mereka dia mensyirikkan Allah dengan orang-orang jahat lagi fasik. Dia boleh buat syirik juga. Dia anggap benda tu sebagai boleh mendekatkan diri kepada Allah. Lagi dia kata orang-orang musyrikin terdahulu berkeyakinan bahawasanya agama mereka bertentangan dengan dakwah para nabi. Dia orang musyrikin dulu, dia memang dia kata hak nabi bawa ni beza tu dengan dia. Ada pun orang musyrikin zaman hari ni malah dia dakwa dia ikut nabi pula. Kita ni nak ikut nabi. Ada di kalangan mereka siap kan declare dia aswaja lagi, bang. Sedangkan dia bercanggah dengan amalan nabi buat. Apa hak tu antara pelik teruknya orang hak zaman hari ni dengan hak zaman itu. Zaman itu dia lawan nabi, memang dia kata dia tak serupa dengan nabi. Hari ni dia lawan nabi, belang-belang dia kata dia ni lah pencinta nabi. Sangat pelik. Hak pelik lagi orang boleh ikut. Hak tu pelik lagi. Orang-orang musyrikin terdahulu tidak mensyirikkan Allah pada urusan pemilikan serta pentadbiran yang bersifat menyeluruh dan umum. Namun orang-orang kemudian menjadikan orang yang diagungkan oleh mereka memiliki pemilikan dan pentadbiran alam. Ini pun satu nyakit. Kalau kita baca musyrikin zaman Nabi itu tak ada dia declare patung-patung dia ataupun wali-wali yang dipuja ni ada share dalam pentadbiran alam. Tapi orang hari ni dia boleh letak tok wali dia ni mentadbir alam. Kita aja dengar wali benda dia panggil wali kutub ni. Benda sebenarnya wali kutub ni jaga kawasan dia. Setiap zaman dia kata wali kutub ni ada 4 orang wali kutub. Dia jaga sepadan masing-masing. Apa yang berlaku dalam kawasan tu dia tahu. Berat tau. Lebih berat pada zaman musyrikin. Musyrikin tu tak declare benda ni. Dia tidak menganggap pun patung-patung dia ni mengurus alam. Tak ada. Tapi hari ni dia boleh declare tok wali dia begini, tok wali dia begini. Kita pernah dengar Maulana Abdul Hadi dia sebut zaman dia budak-budak ngaji tu kan, dia pernah pergi ziarah seorang orang soleh lah, pergi dengan saing-saing. Bila duduk di ruang tamu ni, saing-saing awak cakap, jangan awak cakap tok wali tahu. Tok wali tahu. Dan benda ni biasa. Kita duduk di hadapan dulu gitu kok. Geng-geng pelajar dia kata ni, jangan awak cakap lebih kurang, Habib tahu. Siapa tak tu? Dia punya doctoring dia, siapa tak tu? Tahu ni segala benda ni sifat siapa ni? Sifat siapa tu tau? Cukup bahaya kita tahu. Jadi tu dia menyerahkan mana urusan pentadbiran, urusan dia kepada orang yang dianggap mana ni hebat tak? Orang-orang musyrikin terdahulu mengakui bahawasanya syirik mereka itu ialah syirik, dan mereka menamakan rintihan mereka kepada sembahan-sembahan selain Allah sebagai ibadah. Ada pun orang-orang musyrikin kemudian mereka mendakwa bahawasanya mereka tidak mensyirikkan Rabb mereka. Bahkan mereka menamakan rintihan mereka kepada sembahan-sembahan selain Allah sebagai mahabbah, kasih sayang. Ini semua syubhah kita kira. Orang musyrikin terdahulu meletakkan pengharapan kepada sembahan-sembahan mereka supaya ditunaikan hajat-hajat duniawi semata-mata, seperti mendapatkan kembali barang yang hilang. Ada pun orang-orang musyrik kemudian mereka mahukan daripada sembahan-sembahan mereka supaya ditunaikan hajat-hajat duniawi dan ukhrawi. Package lalu. Orang dulu minta hak dunia je.
Hak sekarang ni, hak akhirat pun dia minta juga. Sehingga ada di antara mereka yang beranggapan bahawa jika dia hampir jatuh ke dalam neraka pada hari akhirat, maka walinya akan menghulurkan tangan dan menyelamatkannya. Ini ada tak? Benda-benda gini yang disebut ni berlaku. Jadi itulah kita kira berapa yang saya boleh baca sikit dalam 4 kaedah kita kata dalam bab memahami kesyirikan. Tak? Dan benda ni biasanya menjadi syubhah di kalangan umat. Tak? Bila ada orang yang menegur perkara-perkara ni, dia beranggapan kita telah mengkafirkan orang ataupun dia. Kita kata dalam bab syirik, dalam bab kufur, dalam bab bid'ah, kita sebagai umat wajib belajar dan wajib kenal. Tetapi kita tidak nak jadi orang yang mengkafirkan orang, mensyirikkan orang ataupun membid'ahkan orang dengan bermudah-mudah. Tak boleh. Itu bukan kaedah ahli sunnah. Ahli sunnah tidak bermudah-mudah dalam mentakfir orang ataupun menyesatkan orang. Itu bukan kaedah ahli sunnah. Kita sekadar ngaji. Tak? Kita ngaji, kita kenal perbuatan gini, kalau buat gini jadi gini, kalau buat gini jadi gini. Ada pun untuk declare seseorang tu individu ke kumpulan ke, itu bukan kerjaan kita. Siapa-siapa yang buat lagu tu bukan aliran ahli sunnah kita kira. Tak? Kita ambil baru ni ada seorang Habib mati di Yaman, meninggal. Habib ni masyhur jugalah. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang menganggap dia belajar, dia seorang ahli sunnah, dia kutuk, dia kata macam-macam, dia kata ahli neraka lah apa. Ini bukan kaedah ahli sunnah kita kata. Nah, walaupun kita kata kita sefahaman dengan dia dalam bab akidah, tapi dalam isu gini kita tak boleh setuju. Orang yang mati ni tak kira siapa pun dia, selagi mana dia Muslim, apa tanggapan kita sebagai seorang Muslim kepada Muslim yang lain? Walaupun kita kenali masa dia hidup, dia buat bid'ah, dia buat apa, macam-macam pasal dia buat ni, apa patut kita kata dia? Adakah kita mendoakan keburukan untuk dia? Tak. Kita doa moga Allah beri pengampunan lah untuk dia. Lah, tak boleh kita nak kutuk, kita kata Allah, moga dunia selamat daripada kejahatan dia. Tak. Sebagai seorang Muslim kita kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tak. Walaupun kita tak setuju masa hidup dia, kita tak setuju dengan amalan-amalan dia. Hak tu kita serah dia dengan Tuhan. Kita hanya sebut hukum. Ini kaedah. Tak? Jangan kita salah faham. Sebab bila salah faham kita ngaji bab-bab ni, tu timbul kita kata ni syirik, ni kafir, ni benda tak. Jangan bermudah. Samalah juga di pihak sana, dia bermudah dalam bab menuduh orang benda dia panggil mujassimah. Oh, perkataan yang sama saja. Kita sebut bid'ah, ni syirik. Kita boleh sebut hukum, kita boleh sebut perbuatan. Individu kita serah pada orang yang berwajib. Jelas tak? Puak nombor kita juga dengan mudah dia kata ni gaya mujassimah. Dia faham tak benda mujassimah ni? Bila dia kata ni gaya mujassimah, orang ngaji tauhid 3 ni mujassimah dia kata. Mana maksud mujassimah? Kafir. Sama je pun, sama je perkataan. Tapi dia dengan mudah-mudah dia kata ni golongan mujassimah. Hati-hati kita kata tak, jangan bermudah tak dalam bab ni. Jadi itu sekadar benda yang boleh saya share, kongsi pada pagi ni. Moga-moga Allah beri kita kefahaman agama yang baik, kita memahami tauhid. Kita kena faham juga dalam bab syirik. Kita kena ngaji sungguh dalam bab sunnah Nabi dalam beribadah. Dan dalam masa yang sama kita kena kenali apa itu bid'ah dalam bab beribadah. Dengan dua perkara ni, maka dak sempurnalah kefahaman kita daripada kalimah tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, dalam la ilaha illallah ni kita kena ngaji tauhid. Dan kita kena ngaji syirik, supaya kita faham. Dalam bab Muhammadur Rasulullah, kita kena ngaji sunnah Nabi dalam beribadah. Tak? Dan kita kena kenali apa itu bid'ah dalam bab beribadah, supaya kita tinggalkan dan kita hanya melakukan sunnah-sunnah Nabi dalam beribadah. Ini dua konsep ni. Tak? Maknanya kesimpulan kita kata dari benda yang kita bincang ni apa? Kita tidak beribadah tak, melainkan hanya kepada Allah, iaitu la ilaha illallah. Tak? Dan kita tidak beribadah melainkan dengan syariat Muhammad Rasulullah. Ini konsep yang kita kena pegang. Tak? Kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah,
Dan kita tidak melakukan ibadah melainkan hanya ibadah yang ditunjuk oleh Muhammad Rasulullah. Barulah lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita. Wallahu a'lam. Saya serah balik ke Cikgu Nasir. Kita. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 3 soalan. 3 minggu lepas Ustaz ada ngajar, dia kata istiqarah. Jadi istiqarah tu cara dia baca-baca doa, lepas tu ambil Quran, buka, tengok kalau ada la sikit, kalau ada Allah banyak, ambil yang mana banyak Allah. Mana tu satu soalan. Soalan kedua, nak pengajian lah. Syarah daripada seorang guru pondok, dia kata dia ada syarah 73 golongan, mana dia tapis sampai dah hak boleh masuk syurga Nabi, sahabat Nabi dan hak pakai akidah Asy'ariyah Maturidi. Itu lah soalan kedua. Dan soalan ketiga Ustaz, daripada guru pondok juga, bab waxing baru ni, dia show kita jangan cocok waxing. Sebabnya mesej daripada Nabi Khairi bahawasanya boleh cocok waxing. Apa kata Ustaz? Cari balas saja ni. Bab istikharah. Bab istikharah. Lepas tu guna Quran, belek Quran tengok. Belek secara rambang lah kita kira tak. Kita kata tu tak ada kaedah istikharah lagu tu. Istikharah ni kita gantung dengan doa yang kita baca. Fahami molek doa istikharah tu. Antara benda yang kita sebut dalam doa istikharah. Benda kita kata, in kunta ta'lam anna hadhihi al-amr khairul li. Tak, fi dini wa dunya. Tak. Lepas tu benda yassiruhu li. Tak. Benda dalam ya Allah, jika mu tahu bahawa urusan yang aku pilih ni baik untuk aku dan baik untuk agama aku, maka pemudahkan aku untuk dia. Tak. Dan berkatilah aku dengan untuk urusan tu. Itu maksud doa. Jadi istikharah sebenarnya, bila kita istikharah, bila hak mana-mana Allah mudahkan kita pada urusan tu, hak itulah jawapan dia. Tidak syarat jawapan dia dengan mimpi. Tambah-tambah dengan cara sani, itu reka lah kita kata. Tak? Itu rekaan dia. Tak ada kaedah. Itu macam benda. Macam main benda kita panggil. Tak? Malam kita kibir doa lah hampa datang tu. Tak? Dia ikat benda yang Nabi dah ikat. Tak? Istikharah Nabi hanya ikat semayang 2 rakaat, doa. Sebut hajat, sebut urusan yang kita nak. Itu sahaja Nabi sebut. Tak? Kan tu situ tak ada kena tunggu mimpi lah, tunggu apa. Dah. Mungkin ada jawapan melalui mimpi. Mungkin kita kata. Tapi yang kita fahami betul dalam maksud doa istikharah kita, kalaulah benda ni baik untuk aku ya Allah, pemudahkan aku. Lepas kita dah doa istikharah, tiba-tiba Allah mudah kita jumpa dengan tunang kita ni contoh. Tak? Mudah untuk kita buat urusan ni. Maka itulah jawapannya. Tak? Itu jawapan. Gitu saja istikharah ni. Nampak tak? Bukan kata kena tunggu mimpi lagi, tak mimpi lagi tu kita mayat tak. Tidak. Itu maksud istikharah. Kita minta panduan Allah. Mai balik Quran ni, itu tambahan dia lah. Itu bid'ah kita kata yang dia buat. Baik kan? 73 golongan ni memang semua orang boleh syarah belaka ikut masing-masing. Tak? Orang ni dia syarah kumpulan dia masuk dalam ni. Orang lain tak. Syiah dia syarah gitu. Syiah dia kata Syiatun Ali. Kumpulan ni saja. Syiah pula dia balas sama dia pula. Syiah Zaidiyah saja dia kata. Ni Syiah ni pula. Semua boleh declare. Semua boleh dakwa. Tapi hak betul hak mana? Hak Nabi sebut hak betul. Hak ma ana alaihi wa ashabi. Tak? Hak mana ikut cara aku, kefahaman aku, amal aku dan amal sahabat aku. Hak tu. Dan tu yang ketiga. Sebab tu kita kira nyakit baru dalam negara kita ni. Dia pergi tambah ahli sunnah wal jemaah, dia tambah belakang Asy'ariyah Maturidiyah. Kita tak tahu siapa bawa sunnah ni. Mari di Kelantan. Hak terbaru di Terengganu. Terengganu pun dah warta dah.
Bahaya dia watam begitu tu gitu. Bila dia watam dia tu, seolah benda lain tak terpakai. Banyak mana kitab kena buang kalau dia main pakai watam. Kita ambil kitab lama, kitab perisai sekian mukalah, kena buang kitab tu. Sebab bercanggah dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Hatta sekarang ni ada orang baru ni dia share dalam silibus sekolah. Buku pendidikan Islam Tauhid 3 bercanggah dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Dan kita kira pelik lah. Tak? Mana kita nak kecil. Saya sendiri walaupun ada di kalangan geng-geng sak sunnah kita ni, dia kira tolak kerak mati tu. Asy'ariyah Maturidiyah ni bukan ahli sunnah ada. Tapi kita setakat kita ngaji, kita terima lagi. Kita kata Asy'ariyah ni min ahli sunnah lagi. Walaupun mungkin akhta, setakat kita ngaji, syekh kita di Jami'ah Himang dia kata Asy'ariyah min ahli sunnah, dia kata. Walakin akhta fit ta'wil. Tetapi dia salah dalam bab takwil sifat Tuhan. Situ kesilapan dia. Tiba-tiba dia pakai, kira ada, kita pernah tengok dia senarai kan 73 ni dia pecah. Dia buat Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, dia lagi last sekali ada kat Wahabi sebab. Hak 73 mana lengkap dia kata hak Nabi betul, semua ni betul lah. Ni senaga dia kata. Hak selamat Asy'ariyah Maturidiyah. Dah declare kita kata lah. Dalam bab ni kita kata mentafsirkan hadis ni, kita rujuk kepada ulama hadis ulama hadis syarah ni hadis ni. Ulama hadis syarah orang ahli sunnah jemaah. Siapa ahli sunnah jemaah ni? Orang yang ikut sunnah Nabi. Siapa pun kalau mu selari dengan sunnah ajaran Nabi dalam bab akidah, dalam bab ibadah, maka mu ahli sunnah. Bersama dengan jemaah sini ulama-ulama hadis takwilkan sebagai jemaah para sahabat. Kita bersama dengan muazzam para sahabat dalam apa saja isu, maka itulah ahli sunnah wal jemaah dah. Tiba-tiba kita kecil Asy'ariyah Maturidiyah. Bila dia ngaji Maturidiyah? Bila? Setakat kita tahu hak sekolah ada ngaji silibus benar, Daun Kausar saja kita ngaji akidah Maturidiyah ni. Lain kita tak pernah dengar. Tapi duk bawa sama ging ngata orang pun Asy'ariyah Maturidiyah. Bila dia buka kitab Asy'ariyah ni, bila dia buka kitab Maturidiyah ni. Tu komen kita lah, wallahu alam. Bab Nabi Khadir dengan waxing ni. Kita kerak awal lah, sebab kita i'tikad kita Nabi Khadir dah wafat, tak ada. Hak mana-mana jumpa tu karut belaka kita tu. Dulu kita pernah dengar, mula-mula kita dengar isu Nabi Khadir ni, orang pernah jumpa di Mekah. Dia semayang tahajud tengah depan Kaabah tu. Tengah-tengah semayang tahajud, mari orang seorang. Orang Melayu kita. Dia kata, aku ni Nabi Khadir. Dia ayat ke. Mau nak minta doa dia, minta. Aku tolong doa. Hamba Allah ni pun Allah suka datang Nabi Khadir. Dia ni pun minta lah. Dia pun Nabi Khadir ni pun angkat tangan doa lah. Sudah doa minta piti. Ada bayaran dia pula bang. Ni setara ni lah. Kita kata Nabi Khadir ni apa tu? Karut lah kita tak. Nabi Khadir ni, Nabi Khadir tu sendiri pun ulama khilaf dah, Nabi ke bukan. Tak. Dan kedua, kita kata sepakat para ulama bahawa Nabi Khadir tak ada dah. Tak. Hanya dakwaan sahaja. Kalau dia ada, antara hujah ahli sunnah kata Nabi Khadir tak ada. Kalau dia ada, benda yang wajib dia kena buat. Kalau dia masih hidup. Pertama sekali dia wajib tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat tahu kita baca sejarah dalam perang Badar, perang Uhud, ada dia mari. Ada Nabi Khadir mari. Mana-mana kitab lah, kitab Syiah ke, kitab mana ke, sebut tak. Antara tak senaga 300 lebih sahabat dalam perang Badar tu, Nabi Khadir ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, haram dia. Berdosa besar dia. Sebab tu perjanjian semua Nabi-Nabi tak dengan Allah. Kalau mu sepak dengan Nabi akhir zaman ni, mu wajib kena tolong agama dia. Ini alasan ahli sunnah dalam bab Nabi Khadir ke, seorang lagi siapa, Nabi Ilyas ke siapa, yang masih dianggap masih hidup.
Tak. Itu hujah kita betapa bahawa kita kata Nabi Khadir ni tak ada dah. Wallahu a'lam. Hak nak ambil vaksin, tak mahu ambil vaksin, itu mazhab masing-masing. Orang nak ambil vaksin, mazhab dia berubah. Orang tak mahu ambil vaksin, kita kira mazhab tak mahu berubah. Moga-moga dia termasuk dalam golongan 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Betul tak? Cuma jangan nyusahkan orang lah. Tak. Sebab kan Nabi sebut orang tak, 70,000 di kalangan umat aku ni masuk syurga tanpa hisap. Apa dia punya sifat dia? Dia tak berubah. Dia tidak minta untuk diubah. Jadi kita kata orang tak vaksin ni mungkin tergolong dalam golongan ni. Syarat dia tak wakar sungguh. Tak, jangan nyusahkan orang. Ni tak berubat tapi bini hok kena supah serandah. Tak. Tak berubat, nak pergi hospital, ajak pergi hospital ambo. Tapi orang klinik lalang ni kena marah, kena maki, kena apa dah. Dia sakit seorang. Ni tak termasuk dah 70,000 kita kata. Tak. Dia nak tambah berubat, jangan nyusahkan orang. Mana dia sabar, dia tenang tak. Sebagaimana siapa? Ada seorang sahabat wanita tu tak. Awak kena penyakit sawang dia. Lalu dia pergi minta ke Nabi suruh doa sembuhkan penyakit dia. Nabi kata aku boleh doa dan Allah mustajab doa dan membaik penyakit. Tetapi ada pilihan kedua, mu kekal dengan penyakitmu ni tapi mu dijamin syurga. Mu akan dapat syurga dengan mu sabar penyakit ni. Lalu dia pilih mana? Dia pilih ya Allah, tak apalah aku sabarlah. Cuma minta doa sikit je. Minta doa supaya time aku kena penyakit sawang ni tak terdedah aurat aku. Betul ahli syurga dia. Tak? Sampai tahap tu. Mana dia boleh? Nabi beri pilihan. Mu nak suruh aku doa, aku boleh doa supaya Allah sembuhkan penyakit ni. Sesam. Tak, tapi kehidupanmu tak tahulah mu syurga ke mana pula tu. Tak? Faham? Kalau kita ikut kira sahabat kan, maknanya tapi dia tetap dia kata tak apalah, aku ambil pilihan kedua. Tak, aku sabar dengan penyakit ni. Syarat dia sabar. Dengan penyakit yang dia hadapi, kemudian dia berdoa, minta Nabi doa supaya tidak terdedah aurat. Ni nak ambil vaksin tapi sumpah orang tu ni tak boleh masuk pasar raya menatang kata tak. Dagang itu kan tak boleh masuk situ, tak boleh masuk sini, tak boleh pergi situ, tak boleh pergi tak. Mekah tak boleh pergi sumpah orang tu sumpah ni tak masuk kita. Wallah a'lam tu komen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekali dengan kesimpulan yang tadi, maksudnya kita kena buat ibadah sebagaimana yang ada dalam Nabi kita lah. Jadi maksud kita pun macam yang kita ajar tu sempurna dan dekat misalnya. Cuma persoalan boleh tanya ni pasal selepas kewafatan bagi dia wujud contohnya dalam 4 zikir doa atau solat-solat sunat yang dilakukan oleh ahli-ahli sufi dan juga para tabi'in, zikir atau doa selepas pada Nabi wafat. Jadi kan benda-benda tersebut tu kita tak boleh ikut. Apa masalah ni? Zikir dan doa. Nabi wafat itu ada zikir doa lain, tapi kenapa bila zikir itu kan? Nabi ada tu sebut mereka. Dalam bab kita kata zikir dan doa, pertama kita sentuh bab doa lah. Doa ni dia umum. Doa ni para ulama dia buka luas sikit. Doa memang kita akui doa yang terbaik adalah doa daripada Quran dan Sunnah. Ni doa yang terbaik sekali. Kalau kita nak doa, carilah utamakan doa yang ada dalam Quran ataupun doa yang ada dalam Sunnah. Apa sahaja bentuk doa. Tapi ulama tak kerat, tak ikat kata mesti hanya berdoa dengan Quran dan Sunnah. Di sana dibuka, maknanya kita boleh berdoa dengan doa yang orang kata disusun oleh para ulama, tak ada masalah. Selagi mana doa tu bermaksud dengan baik. Tak ada masalah dalam bab doa. Adapun dalam bab zikir, kita kira bab zikir ni ada sedikit khilaf di situ. Walaupun saya sendiri lebih cenderung pada pandangan zikir ni dia mati stand hanya apa yang diajar oleh baginda Nabi dan diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Di sana ada juga para ulama yang buka boleh juga zikir yang dikarang yang disusun oleh orang lain. Ada sebahagian membenarkan benda ni.
Saya setakat kita ngaji, kita rasa yang terbaik adalah zikir ni dia tauqif kita tu, terhenti pada ajaran wahyu sahaja. Maknanya kita tak boleh berzikir selain daripada zikir-zikir yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama saya tak nafilah, sebahagian membuka ruang. Dia kata selagi mana maksud zikir itu baik, boleh. Ada sebahagian pandangan lagi tu. Tak. Tapi yang lebih selamat kita kata kita hanya berzikir dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dah? Jadi dalam bab zikir memang ada khilaf, tapi dalam bab berdoa memang umum. Sebab tu ada orang dia petikai, dia kata tu tengok Imam Mekah, Imam Madinah buat bid'ah. Benda dia buat bid'ah kata. Doa kunut panjang kata. Tak? Nabi tak pernah ajar doa lagu tu panjang gitu semua tak? Imam Sudais ke Syurain kan semua baca panjang mereka tak? Mari ni. Sebab saat ni kita kata dalam bab berdoa dia umum. Doa ni luas. Tak? Doa lah selagi mana doa tu tidak bercanggah dengan syariat, tidak memutuskan silaturahim, tak? Kita dibenarkan untuk berdoa. Sehingga dibincangkan bab doa ni dalam sembahyang. Kalau kita nak berdoa, boleh nak berdoa kok bahasa Melayu, boleh tak? Sebahagian mengharuskan dalam bab doa. Tak? Sebahagian mengharuskan kita berdoa hatta dalam solat dengan bahasa Melayu kita. Maknanya dalam bab doa ni umum, boleh? Dalam bab doa umum. Tapi dalam bab zikir tadi kita kata, walaupun ulama yang mengharuskan kita susun zikir-zikir tertentu, zikir ni termasuk ada rekes sekali dengan selawat dengan apa kan. Ada pun zikir ni pula ulama bahagi kepada dua kategori. Ada zikir yang umum dan ada zikir yang khusus. Bab zikir yang khusus ni dia tegas sikit. Zikir yang khusus kita khususkan. Tak boleh kita nak reka benda lain. Contoh macam kita buat sebut tadi, zikir selepas solat. Ni termasuk zikir yang khusus. Sebab apa kita kata khusus? Sebab Nabi tak baca benda lain. Nabi hanya baca benda tu saja. Sebab tu kita panggil istilah lepas sembahyang ni kita panggil wirid. Apa maksud wirid? Benda maksud wirid. Wirid ni benda yang rutin harian kita, yang dibaca secara rutin. Dan itulah rutin yang Nabi baca lepas sembahyang. Tak ada benda lain Nabi baca. Nabi sebut istighfar, Nabi sebut Allahumma antas salam wa minkas salam, Nabi sebut tahlil Nabi yang panjang tu. Ayat kursi 3 kul. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. La ilaha illallah sudah dengan tahlil pula. Itu antara wirid harian Nabi. Maka ulama letak sini dipanggil zikir yang khas, yang mana Nabi sepanjang 10 tahun Nabi jadi terimam di Mekah ni, di Madinah ni, Nabi tak baca benda lain melainkan yang tu. Kita kiralah dengan apa-apa zikir lain pun. Ada zikir-zikir dan doa-doa yang khas yang kita tak perlu ubah dah. Tak boleh dah kita tak tambah. Kita ambil contoh bersing. Bersing, benda zikir dia alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah. Tu Nabi ajar. Ada tabi'in di sisi sahabat, tak silap saya Umar ataupun Ibnu Umar. Ada sahabat tabi'in dia bersing, dia pun sebut alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bagus dia selawat. Bagus, kita tak nafi selawat bagus. Selawat pun sunnah. Tapi Nabi tak pernah ajar gitu. Lalu sahabat orang sebelah ni tegur dia. Ya akhi, dia kata, cukuplah mu, berpadalah mu dengan sunnah Nabi. Nabi ajar lepas bersih sebut alhamdulillah. Sebut alhamdulillah dah lah. Ni dia tambah alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita buka ruang ni, maka macam-macam pesan orang reka dia tambah. Ni mari lepas bersih alhamdulillah al-Fatihah dibaca pula. Tengok kata kau.
Tak salah baca Fatihah tu. Gikat waktu yang khusus ni salah. Saya biasa buat contoh, kita masuk tandah. Masuk tandah ada tak zikir ataupun doa yang khusus Nabi ajar? Ada kan? Tak? Masuk tandah Nabi ajar Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh tak orang ni dia masuk tandah, dia nak baca ayat kursi dengan alasan sini tempat syaitan ada. Jadi baca ayat kursi, boleh tak? Tak salah baca ayat kursi, tak salah. Tapi tempat tu tak betul. Hak ni mari nak baca Al-Baqarah sebab Nabi kata mana-mana rumah tak tempat yang dibaca Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam. Terberok situ lah weh. Dah salah baca Baqarah tu, tapi tempat tak kena. Sebab situ ada zikir khusus yang Nabi ajar. Jadi fahami gitulah. Kita sendiri dalam bab zikir ni, kita pegang pandangan yang kata mesti berzikir sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Adalah hujah-hujah yang kita bawa. Tak. Antaranya Nabi pernah tegur sahabat yang tukar sikit je. Kalimah Nabi ajar, tiba-tiba sahabat tukar. Tak silapnya kalimah Nabi dengan Rasul. Nabi ajar dalam zikir pagi petang. Tak. Nabi ajar suruh sebut Nabi. Dia sebut Rasul. Nabi kata jangan sebut Nabi. Padahal Nabi Rasul serupa je. Tapi Nabi tak tegur. Dan ada kalimah sahabat terima zikir dengan Nabi, baik selawat, baik zikir. Waliknya sahabat akan sebut tak. Antaranya bila dia terima selawat, dia kata Nabi ajar kami selawat sebagaimana Nabi ajar kami ayat daripada Quran. Guna ayat Quran, boleh kita tukar, boleh kita ajar. Nak pindah, nak tukar buang alih ke buang awal ke buang ayat ke. Begitulah kalimah zikir kita. Jadi ni pandangan Wallahualam. Salah? Bagi tak? Ya, boleh. Dengan syirik kita di zaman ni semakin besar daripada syirik dulu. Sebab kita pun tahu dah ni jabatan yang patutnya menjaga ketulinan Islam pun dah ada dengan Nur Muhammad apa semua kan. Soalan saya, macam mana orang awam dia nak memilih antara, contohnya keluarga saya, memilih antara perkataan saya dengan perkataan institusi yang yang nampak ubah. Jadi mereka tu mesti tentu pokok tu pilih satu. Apa hukum pokok ni mengikut taklid gitu? Yalah, dasarnya kita orang awam dengan ustaz pun boleh tentu dia terima kita lah. Tak, kita nak kita kena bawa pandangan para ulama yang muktabar dalam bab-bab isu ni. Dah, baru kita kira boleh setanding tu dah. Dalam keluarga, contoh kita dah ustaz mana. Jadi orang tak akan bakar bawah kita tak? Dasar ke dah ustaz mana? Ustaz pun kalau bukan aliran dia, bukan geng dia, tak ada nampak siapa tak apa dia takkan tak. Dah bakar bang tak. Sebab ini situasi dia. Jadi kita kena pertama kita kata bil hikmah lah. Poin kita nak sapa kepada masyarakat. Kadang-kadang kita istiajar sikit, kita gaduh, kita gopoh sikit dalam kerja dakwah, menyebabkan kadang-kadang orang lari daripada kebenaran. Walaupun benda yang kita buat benar, tapi kalau tersilap cara, mungkin menjauhkan orang daripada kebenaran. Tak. Jadi nasihat saya lah pada diri sendiri, pada asatizah lain pun, gunakan bahasa-bahasa yang tidak mengelirukan orang untuk faham, ataupun tidak menyebabkan orang bertambah tidak faham. Dalam bab kita nak perkenal kepada masyarakat kita ni kepada tauhid, tak, dalam bab kita nak memerangi syirik. Guna bahasa-bahasa yang, sebab zaman sekarang ni macam-macam pesan orang buat. Tak, nyekerak video lah, nyapalah, tak. Jadi ini benda yang kadang-kadang boleh merugikan kita. Anda ambil contoh, minta maaf terpaksa sebut nama dah, Al-Fadhil Dr. Rozaimi kita. Isu dalam bab isu berzikir dengan kalimah Allah. Hak tu lah buat dia duk main-main sama. Benda dia buat lagi. Dia kerak sikit kata-kata Dr. Rozaimi, menyebut nama Allah ni tak ada faedah. Apa perasaan bila orang dengar gitu? Tak ada faedah. Hak tu lah dia bawa. Walaupun kita faham apa yang dimaksudkan oleh Dr. Zaimi, tapi dengan kalimah tu, faham tak? Orang kira
Dia banding Dr. Zaimin dengan budak pondok. Hak tak ada jago tu. Dia kira hak tu betul lagi. Dr. Zaimin. Nampak tak? Hanya kerana mungkin kesilapan menggunakan ayat sahaja. Sebenarnya bukan tak ada faedah. Maknanya tak ada. Nabi tak pernah ajar pun. Ni bukan kata-kata Dr. Zaimin. Kata Izzuddin bin Abdul Salam tu pun tak. Dia tahmah, dia keji perbuatan orang zikir dengan kalimah mufrad ni. Tak. Jadi kita kata gitulah. Kadang orang balas dalam grup WhatsApp, kita banyaklah saing-saing tu, Ustaz. Nak jawab mana ni? Nak jawab. Dalam grup WhatsApp ni nak jawab setara mana kita ni? Kita jawab dah, kita jawab dengan emosi dah benda dah. Kita tulis benda lain, orang faham benda lain. Tak? Orang faham tulisan kita ni dengan situasi yang dia baca. Member baru sudah balas dengan bini, baca tulisan kita. Nathan ni kata kaku dia tu. Padahal kita tak ada, kita cerita bab lain tau. Nampak tak? Jadi tinggal-tinggalkanlah balas dalam WhatsApp, dalam dia. Kaedah yang terbaik muzakarah ilmiah. Itu lebih baik. Tak? Bawa pandangan-pandangan ulama, bawa benda itu lebih baik. Kita tak boleh nak suruh orang dengar bawah kita. Tak akan boleh. Tak. Tambah-tambah pihak sana dia ada ustaz dia juga. Dah ada ustaz dia ada tok guru dia ada tak. Siap tok guru dia mimpi Nabi dia dah kita. Mimpi siapa? Jadi hak tu pun jeng dah kita. Tinggal tiga api dah. Nabi Khaidir lah, apa habis Nabi dia jumpa lah. Jadi tu pandang saya gitulah. Cuma kita doa, kita teruskan kerja dakwah. Sebab dakwah ni gini. Kita ambil Nabi lah. Nabi ni berdakwah, benda Nabi buat tauhid. Setara mana orang lawan? Bukan orang lain nak beranak. Nak beranak lawan. Ada. Capak hamba Allah tu pah ke Madinah tu lari. Tak ada lain kan, dia hanya bawa kalimah tauhid, bawa sunnah dia. Jadi tu benda tak pelik. Betul tak? Jadi hanya kita teruskan kerja dakwah, sampaikan ilmu. Kita doa grup, tersampaikan tak? Mari ana lebih suka kita sampaikan supaya orang faham apa itu sunnah je. Share amalan-amalan sunnah. Mari contoh bulan dia. Tak, mari bulan Muharram, kita share amalan-amalan sunnah Nabi dalam bulan Muharram. Tak. Puasa sunat Asyura. Benda-benda yang boleh kita share. Tak, supaya orang kenal apa itu sunnah. InsyaAllah bila dia kenal sunnah, lepas pada itulah baru kita tak terang dia ni, ini amalan ni lebih baik, amalan ni lebih baik, amalan ni lebih baik. Tapi dalam masa yang sama tak boleh tinggal juga. Bab bid'ah, bab syirik ni kena cerita. Tak boleh main dah, kita cyber sunnah je. Tak boleh sebut bab syirik, orang marah. Mana boleh, tak? Kena sebut juga. Boleh lah sekadar tu, wallahu a'lam.